Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhsin Majlis, yang dihormati Ustaz Khidir, yang dihormati para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi bersama-sama berkenaan dengan 3 fatwa utama yang telah sedia ada berkenaan dengan muamalat, dan saya akan kongsikan bagaimana proses analisis yang dibuat sebelum fatwa ini dikeluarkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita berada di dalam satu seminar fiqh muamalat yang saya kira jarang seminar diadakan dalam bidang fiqh muamalat ini, walaupun hampir setiap hari kita terlibat di dalam urus niaga dan jual beli dalam muamalat, kan? Tapi jarang dibincangkan berbanding dengan seminar-seminar yang lain. Sedangkan isu-isu muamalat yang sedia ada, walaupun nampak macam remeh, tetapi dia memberi kesan hukum yang amat besar. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada riba, kan? Dan riba itu merupakan dosa besar lah, dianggap dosa besar di dalam syariah. Saya pasti di tangan tuan-puan sekalian ada 3 fatwa utama yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu garis panduan khiyar bagi transaksi dalam talian, dan yang kedua urus niaga jual beli emas secara dalam talian, dan yang ketiga hukum pertukaran barang kemas di kalangan daripada emas. Cuma saya ingin memulakan dengan isu yang ketiga dululah, iaitu isu emas, kan. Di dalam 2 fatwa ini kita ada 2 fatwa yang berkaitan dengan emas, dan 1 fatwa dan 2 juga fatwa yang berkaitan dengan jual beli online, kan. 2 fatwa yang berkaitan dengan emas dan 2 fatwa yang berkaitan dengan jual beli online. Jadi saya akan mulakan perbincangan berkenaan dengan emas dahulu, kan? Emas dahulu, supaya kita faham konteks utama perbincangan. Emas, ataupun dalam bahasa Arab namanya az-zahab, dianggap sebagai barangan ribawi. Barangan ribawi. Apa maksud barangan ribawi? Barangan ribawi bermaksud barangan yang tertakluk kepada hukum hakam riba. Maksudnya kalau kita tersilap langkah sikit, dia akan membawa kepada riba. Dia ada mi'yar dia. Dia ada parameter dia. Dia ada satu kaedah dan tata cara yang tersendiri, berbeza dengan barangan yang lain. Emas tidak seperti baju, tidak seperti kamera, laptop, telefon dan seumpamanya, kan. Emas ini dia berbeza kerana dia adalah harta ribawi. Harta ribawi dalam syariah Islam, kita ada 6 harta ribawi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut 6, iaitu hadis daripada Ubadah bin As-Samit. Nabi sebut az-zahabu bil-zahabi, al-fiddah bil-fiddah, al-burru bil-burri, wasy-sya'ir bil-sya'ir, wat-tamar bil-tamar, wal-milah bil-milah, yadan biyadin, sawa'un bisawa'in. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ada tambah lagi, fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maksudnya Nabi sebut 6 perkara barang ribawi. Apa barang ribawi? Emas, perak, gandum, barli, tamar dan garam. Itu 6 barangan ribawi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Para ulama, majoriti ahli sunnah wal jamaah daripada 4 mazhab, kecuali mazhab zahiriyah lah. Mazhab zahiriyah kita tahu dia tengok kepada zahir saja. Mazhab selain daripada mazhab zahiriyah, mereka melihat bukan sekadar 6 perkara, tetapi ada beberapa illah ataupun sebab mengapa 6 perkara ini dianggap sebagai barangan ribawi. Ada sebab yang menyebabkan hukum ribawi tersebut, kan? Jadi para ulama mengeluarkan 2 sebab
Sebab pertama ialah emas dan perak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah yadan biyadin sawa'un bisawa'in. Kan? Az-zahab wal fiddah ataupun emas dan perak dianggap sebagai kerana apa? Kerana dia tertakluk kepada barang ribawi, kerana dia adalah mata wang. Dia adalah duit. Kan? Pitis kata orang Kelantan kan. Duit. Duit dianggap sebagai mata wang ribawi. Tak kira apa saja yang dijadikan duit, maka dia adalah barang ribawi. Selain yang 4 perkara lagi tu, ulama berbeza pendapat. Mazhab Hanafi kata semata-mata kerana ditimbang dan disukat. Mazhab Syafi'i kata kerana makanan asasi. Mazhab Maliki kata ini kerana dia makanan yang boleh disimpan. Tapi kita ambil pandangan mazhab yang majoriti makanan asasi dan boleh disimpan dan ditimbang dan disukat. Fokus kita pada hari ini kepada 2 yang atas, iaitu az-zahab wal fiddah, iaitu emas dan perak lah. Kan? Emas dan perak menjadi barang ribawi kerana dia adalah dianggap mata wang. Mana-mana mata wang selain daripada emas dan perak, ulama majoriti mazhab menganggap dia tetap barangan ribawi. Contohnya kita guna pada hari ini, kita guna ringgit. Ringgit walaupun dia kertas, tetapi hukumnya mengambil hukum emas dan perak. Kita kena faham itu asas dia. Kan? Sebelum kita pergi jauh kepada tukaran tu. Ringgit Malaysia itu adalah barang ribawi juga walaupun Nabi tak sebut. Sebab ringgit itu adalah mata wang, duit yang kita guna pada setiap hari. Baht Thailand ke mata wang, dolar ke mata wang, maka semua ini adalah barang ribawi. Sama seperti emas dan perak. Walaupun dia cuma kertas, walaupun mungkin dia tidak disandarkan kepada nilai emas dan perak, dia tetap barang ribawi. Sebab itu duit kertas kita tertakluk pada hukum riba juga. Ya kan? Adalah setengah-setengah pendapat mazhab yang kita dengar, terutama mazhab-mazhab yang dia sandarkan kepada mazhab Syafi'i yang dulu. Dia kata mazhab Syafi'i dulu memang menganggap mata wang hanya yang dianggap ribawi cuma emas dan perak sahaja. Selain daripada itu tidak dianggap ribawi lah. Tapi masa telah berubah. Kita boleh tengok pada hari ini nilai mata wang walaupun dia kertas, dia ada nilainya, maka mata wang itu dianggap sebagai ribawi. Oleh kerana mata wang ini dianggap sebagai ribawi, ringgit dianggap ribawi dan emas dan perak juga dianggap ribawi, maka semua perkara ini tertakluk pada hukum hakam tukaran yang tertentu. Maksudnya kalau kita nak beli ringgit, nak beli emas menggunakan duit ringgit, dia ada tata cara dan kaedah-kaedah tertentu. Kita nak beli emas dengan emas, dia ada tata cara tertentu. Kan? Nak beli emas, nak beli ringgit menggunakan emas pun ada kaedah-kaedah yang tertentu. Ini hukum riba. Kan? Saya bawa contoh yang bergambar lah. Kan? Gambar ni agak kartun sikit, sebenarnya buku untuk kanak-kanak. Kita buat e-book kan. Riba berlaku, bila riba boleh berlaku? Apabila disyaratkan tambahan atau penangguhan pada awal akad. Contohnya, saya syaratkan ambil RM1, bayar RM1 10 sen. 10 sen itu akan jadi riba. Sebab apa? Berlaku lebihan 10 sen. Saya bagi 1 gram emas, kena bayar kat saya 2 gram emas. Itu riba. Dia panggil, kan? Itu riba. Sebab ada lebihan. Saya bagi RM10, nanti kena bayar RM11. Itu riba. Ataupun berlaku penangguhan. Penangguhan apabila kita tukarkan emas dengan ringgit ataupun emas dengan mata wang ataupun emas dengan perak. Emas saya nak tukar dengan perak, saya lewat-lewatkan, maka boleh berlaku riba. Saya berikan kereta nak dapatkan emas, tapi proses itu berlaku lewat. Saya bagi kereta dulu, minggu depan dapat emas, boleh tak? Boleh, sebab kereta bukan barangan ribawi. Jadi yang sama-sama ribawi sahaja ni, kalau nak tukar tu kena dapatkan segera, kena perlu tukaran secara serentak. Contoh, saya beli emas tapi dia kata kena dapat dalam masa seminggu. Maka emas itu dianggap sebagai proses itu dianggap sebagai riba lah.
Ini yang berlaku dalam hukum as-sarf. Kita namanya bai' as-sarf. Bai' as-sarf ini ialah bai' as-saman bis-saman. Jual beli mata wang. Jual beli mata wang. Ataupun jual beli emas dan perak dengan mata wang lah. Hukum as-sarf ini kita panggil dalam bahasa Inggeris ni kita panggil foreign exchange lah kan, as-sarf. Tempat tukar duit pun kita panggil as-sarf kan, tukar duit. So emas ini kita anggap dia macam duit lah. Sebab itu dia tertakluk kepada hukum as-sarf. Macam mana nak buat as-sarf? Apabila emas nak ditukarkan dengan emas, maka dia mesti sama berat dia. Kan? Sama berat dia. 1 gram kena dapat 1 gram. 2 gram kena 2 gram. Dan kena sama dia punya ketulinan dia. Kan? Sama kepada ketulinan dia. Sama tentang ketulinan ni ada khilaf sikit lah. Dan kita belum lagi ada fatwa tentang ini. Nanti insya-Allah kita cubalah masuk dalam fatwa tentang pertukaran ketulinan ini. Kan? Ada khilaf dia. Tapi yang penting ialah sama berat dia. Kan? Sama berat. Maksudnya 1 gram kena tukar dengan 1 gram. Ringgit dengan ringgit kena sama nilai lah. Kan? Takkan bagi RM1 nak dapat RM10. Kan? Jadi lebih itu dinamakan sebagai tafadul ataupun riba al-fadl. Itu satu kaedah. Bila benda tu benda yang sama, kena sama berat dari sudut emas. Kalau perak dengan perak tu kena sama berat dia. Tak boleh salah satu berbeza. Kalau tak disyaratkan, bagaimana? Kalau tak disyaratkan? Tak disyaratkan, tak mengapa. Kan? Saya bagi dia 1 gram, tiba-tiba dia secara sukarela kat saya nak bagi 10 gram. Kan? Sukarela. Itu tak ada masalah lah. Kira dia sedekah lah yang 9 gram lagi tu. Kan? Yang kita beli tu cuma 1 gram je. Dan saya tak berhak menuntut lebih daripada 1 gram lah. Kalau saya tuntut, maka dia adalah riba lah. Dan selain daripada itu, tukaran mesti berlaku segera. Kalau saya nak tukar emas dengan emas, saya kena tukar segera juga. Tak boleh lewat-lewatkan. Kecuali saya nak anggap dia pinjam. Pinjam ni dia kena ganti dengan mana-mana emas lain lah yang sama berat. Contohnya saya pinjamkan kepada kawan saya 1 dinar emas, dia akan ganti dengan mana-mana saja emas yang dia suka asalkan satu dinar juga. Jadi tidak ada masalah walaupun berbeza masa sebab dia adalah kontrak pinjaman. Tapi kalau saya nak tukar, contoh saya kata saya nak emas yang itu, kan? Yang bentuk dia macam tu. Kan? Yang bentuk bulat. 1 dinar. Nombor sirinya macam tu. Saya nak tukar. Tiba-tiba dia lambatkan pertukaran, maka boleh berlaku riba. Namanya riba an-nasi'ah. Di dalam kontrak bai' as-sarf juga tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar syarat. Khiyar syarat lepas ni kita akan jelaskanlah apa itu khiyar syarat. Tapi secara ringkasnya khiyar syarat ni persetujuan untuk memberikan hak untuk batalkan akad jual beli tadi. Kan? Contohnya saya kata kalau tak setuju dalam masa 3 hari boleh refund balik duit. Kan? Saya dah beli daripada barang daripada dia, kan? Dia bagi peluang 3 hari. Kalau tak puas hati, boleh ambil duit balik. Itu namanya khiyar. Penjual pun boleh hak khiyar juga, kan? Penjual dia dah jual kereta kat saya bagi dia 3 hari. Kalau nak ubah fikiran, dia boleh ambil balik kereta dia dan saya ambil balik duit. So itu namanya khiyar lah. Kita akan bincang panjang lebar. So khiyar ini pilihan untuk batalkan akad. So dalam jual beli emas tak boleh khiyar. Tak ada khiyar lah, kan? Dan para fuqaha mensyaratkan bila nak beli emas ni kena tunjuk emas yang mana, kan? Dia tak boleh beli emas mana-mana lah, tak boleh. Dia kena tunjuk. Tapi syarat ini sebenarnya supaya dia tidak berlaku emas itu diserahkan lewat saja, kan? Kalau emas memang dah ada, emas itu saja yang ada, tak perlu tunjuklah, faham-faham, kan? Kemudian tidak boleh buat akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam ialah pre-order, kan? Bayar hari ni, emas dapat bulan depan. Tak boleh. Maksudnya akad jual beli berlaku hari ini. Akad jual beli berlaku hari ni, bayar duit hari ni, tiba-tiba nak emas tu 3 bulan akan datang. Tak boleh. Kan? Secara umumnya tak boleh. Kecuali setengah-setengah orang dia tak buat akad dulu, dia buat janji dulu. Kan? Janji untuk membeli emas
pada 3 bulan akan datang. Yang ini dia tak buat akad lagi. Dia kata saya janji saya nak beli emas pada bulan Januari. Akad tak buat lagi, kan? Akad belum buat. Janji je baru, kan? Duit tak bayar lagi lah. Tapi dia kata ambil dulu duit ni sekadar untuk dia panggil deposit lah, kan? Deposit. Maknanya saya nak komitmen, duit komitmen kita panggil, kan? Maknanya saya komit untuk janji. Tapi saya berhak ambil refund lah duit tadi. Saya berhak ambil refund. Sebab dia cuma janji, dia bukan akad. Jadi kalau janji, saya berhak ambil refund, kan? Kalau saya tak jadi, saya berhak ambil refund. Mungkin penjual ada sikit kerugian apa semua dengan sebab saya berjanji dengan dia tu, dia boleh ambil lah sikit kos hasil daripada kerugian dia. Kalau yang macam tu boleh. Kalau yang macam tu boleh. Dia cuma janji, dia tak buat akad. Tapi kalau dia buat akad saya nak beli emas, bayar duit, kira jadi dah, tak boleh nak refund. Ini diharamkan oleh syarak. Kita anggap riba an-nasi'ah. Sebab apa? Sebab berlaku kelewatan dalam penyerahan emas, kan? Baik salam tak boleh, sebab baik salam ni dia lewat. Kalau benda lain kita boleh baik salam, kan? Saya nak order kat Perlis ni popular apa? Mangga apa tu? Harum manis. Nak order harum manis 1 tan. Bila? Tahun depan. Bayar duit dulu, kan? Bayar duit siap-siap. Tak ada masalah. Harum manis bukan barang ribawi, kan? Boleh. Nak order Musang King. Musang King sekarang bukan musim dia. Tapi musim dia saya nak 1 tan. Sebab saya ni penjual cendol durian, kan? Saya kena ada stok. Jadi Musang King tak ada masalah nak buat pre-order. Nak bagi duit dulu tak ada masalah. Sebab dia bukan ribawi. Tapi kalau barang ribawi, dia tak boleh. Barang ribawi yang sama jenis, yang sama jenis. Kalau barang ribawi yang tak sama jenis, macam mata wang dengan buah tamar. Buah tamar tu ribawi juga. Itu tak ada masalah nak buat pre-order, kan? Nak bayar hutang pun tak ada masalah. Ataupun serah emas dulu, dapat duit kemudian pun tak boleh, kan? Serah emas dulu, bayar nantilah saya hutang lah dulu, kan, emas ni, kan? Tak boleh. Sebab berlaku kelewatan dalam penyerahan duit. Dia tak boleh, dia kena berlaku segera. Sebab itu untung jual emas ni, adik-beradik pun tak boleh bagi hutang, kan? Sebab memang agama letakkan macam tu. Kalau tak jadi riba, dosa besar, kan? Emas apabila kita nak tukar dengan perak, maka dia tidak lagi perlu sama berat, kan? Tak ada pun orang nak tukar emas dengan perak sama berat ni, kan? Sama berat ni, perak ni harganya murah, kan? Jadi kalau kita nak tukar, memang tak boleh, orang tak nak lah. Ataupun emas dengan ringgit, tak ada masalah nak tukar dengan berapa nilai sekalipun, asalkan berlaku serahan segera. Katalah hari ni emas 250 gram, 250 ringgit 1 gram harga kat kedai. Tapi kedai satu lagi jual 245 ringgit je dia nak jual. Harga pasaran 250 ringgit 1 gram, dia nak jual 240 ringgit. Boleh tak? Tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Suka sama suka. Ada kedai nak jual 260 ringgit satu jongkok emas, yang 1 gram tu lah, jongkok kecil wafer, kan? Tak ada masalah, asalkan berlaku serahan secara segera. Asalkan tidak berlaku penipuan. Tidak berlaku penipuan. Ada banyak orang menipu emas ni, kan? Dia kata emas saya ni kualiti bagus ni, jadi saya mahal sikit berbanding emas lain, kan? Itu menipu lah. Emas sama je, kan? Kalau 999 macam tu je lah, kan? Cuma kat Malaysia ni dia banyak lah jenis-jenis emas yang wafer tu. Kadang-kadang dia masukkan dalam sarung gambar-gambar macam-macam, kan? So kadang-kadang yang mahal tu sebab gambar tu, bukan sebab emas. Jadi kita boleh faham, apabila jual beli emas, dia kena berlaku serahan segera. Serahan dalam bahasa Arab namanya apa? Namanya qabad. Al-qabad. Qabad ini bukan syarat kepada jual beli, akad jual beli, tak. Dia syarat penyempurnaan jual beli. Syarat jual beli itu sempurna. Tanpa qabad jual beli dianggap tak sempurna. Qabad, serahan, menyebabkan jual beli yang kita buat setiap hari itu berlaku sempurna. Untuk menjelaskan qabad, saya kena cerita dulu tentang kehidupan seharian ni, kan? Macam mana boleh berlaku qabad? Contohnya penjual kek. Penjual kek. Perempuan suka makan kek, pergi ke kedai kek, kan? Resepi rahsia. Kek jenama, resepi rahsia, kan?
Kita beli kek kat kedai dia, kemudian penjual kek masih lagi belum serahkan kek kepada kita. Dia tak serah lagi kek kepada kita. Jadi tiba-tiba ada staff dia seorang tu main pisau kena kek. Dan kek itu jadi rosak lah, kan? Sepatut tulisnya happy birthday tu Ahmad, jadi happy birthday tu Harun. Dia tersilap, kan? Rosaklah kek tu. So dia rosak sebelum berlaku serahan. Maka siapa yang bertanggungjawab? Penjual ke pembeli? Agak-agak. Siapa yang bertanggungjawab? Penjual lah. Sebab qabat masih lagi belum berlaku. Serahan masih lagi belum berlaku. Kalau serahan sudah berlaku, contohnya penjual dah serahkan kek kepada kita pembeli ni, kan? Tapi kita sebab dekat pasar raya kita nak shopping lagi, kita kata saya tinggallah dulu kek di sini. Sebarang risiko saya tanggung, kan? Tiba-tiba rosak kek, ditakdirkan rosak jatuh ke, kan? Sekarang ni siapa yang tanggung risiko? Saya lah, sebab saya sendiri suka rela yang nak letak di kedai tersebut. Qabat dah berlaku, serahan dah berlaku, cuma saya pindahkan balik kepada dia, minta tolong jaga, kan? Jadi risiko kepada kek tadi tu saya kena tanggung balik lah. So itu peranan qabat di dalam jual beli. Dia menentukan dhaman. Dia menentukan siapa yang bertanggungjawab selepas berlakunya serahan. Tetapi kalau kek itu rosak dengan sebab penjaga itu cuai, kan? Dia sendiri yang cuai, yang tak kisah, dia tetap kena bertanggungjawab lah, kan? Sebab dia sanggup terima amanah tadi. Kalau tak dia tak perlulah sanggup terima, kan? Dia boleh kata, oh kami tak sanggup terima cik, sebarang kerosakan susah nanti, ya kan? Dia boleh cakap macam itulah. Itu pentingnya qabat. Saya nak bagi faham tentang qabat. Dan qabat ini boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertamanya, qabat serahan berlaku secara fizikal. Saya beli telefon, penjual bagi telefon kat saya dan saya pegang telefon itu. Itu fizikal. Saya beli emas, pembeli pegang emas dan penjual pegang duit, kan? Tak perlulah serentak tu, tapi dia kena dalam satu majlis lah, kan? Bagi duit, kemudian keluar minum air teh tarik apa semua, masuk ambil emas. Tak boleh. Imam Malik tak benarkan tu, kan? Kalau mazhab Syafi'i dia okey sikit, dia kata itu masih lagi kalau sikit-sikit minum air itu dia anggap sebagai majlis akad lagi, kan? Tapi mazhab Maliki paling tegas. Dia kata tak boleh langsung nak minum air, nak cakap, nak sebarangan, tak perlu, tak boleh. Kena serah segera, kan? On the spot. Itu secara fizikal. Ataupun secara fizikal melalui wakil, kan? Melalui wakil. Contohnya saya beli emas dengan Ustaz Khidr. Saya beli emas, kan? Saya dah transfer duit kat dia. Tapi saya kat Kuala Lumpur lah, kan? Ustaz Khidr saya tahu dia kat Perlis. Dia baik dengan Ustaz Said, kan? Jadi saya kata, Ustaz Said, Ustaz Khidr minta tolong, saya dah wakilkan Ustaz Said untuk wakil saya. Jadi Ustaz Khidr serahkan kepada Ustaz Said pada waktu selepas saya transfer duit. Maksudnya dalam majlis yang sama. Jadi kita anggap sebagai berlaku serahan segera juga. Sebab Ustaz Said dah wakil saya. So basically walaupun saya tak terima, tapi Ustaz Said dah mewakili saya. Jadi serahan itu dianggap sebagai segera dan secara fizikal. Secara fizikal. Dalam bahasa Arab kita panggil qabat haqiqi. Al-qabat al-haqiqi. Serahan secara hakiki. Betul-betul serahan fizikal. Dan yang kedua, serahan yang kedua dalam bentuk hukmi. Dalam bentuk hukmi. Dalam bentuk hukmi ni, dia cuma melalui, kita tak serahkan fizikal. Mungkin fizikal itu berada di tempat penjual lagi. Tapi dia serahkan bukti-bukti pemilikan. Contohnya resit ke, invoice ke, CJ ke, kan? Ataupun surat menyatakan hak milik emas ini adalah hak milik pembeli. Kan? CJ pengesahan, surat pengesahan. Apa saja bentuk bukti yang menganggap bahawa serahan dah berlaku. Macam kita lah, tiap-tiap hari kita pergi kita guna duit, kan? Biasanya orang jual beli online ni kita guna duit. Duit yang kita pakai itu bukan duit fizikal, duit hukmi, duit dalam akaun, kan? Kita tak cucuk lagi duit itu, tapi dalam akaun kita dah ada, kan?
So dalam akaun tu dia sebenarnya hukum lah, hukmi. Sebab kita ada kuasa untuk kita menggunakan duit tersebut. Sebab dalam akaun kita dah, dalam kawalan kita. Kan? Duit kita tak sentuh lagi. Berada dalam akaun. Itu qabat hukmi namanya. Kan? Sebentuk qabat ini, ulama berikan kepada uruf masyarakat. Macam mana nak kira qabat, nak kira serahan, kira uruf. Macam mana masyarakat terima dia sebagai serahan, dan itulah yang dianggap sebagai serahan. Kan? Muhammad Abu Zahrah dalam buku dia kata, memang qabat kita kena serahkan kepada uruf. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, ulama Azhar pun mengatakan macam tu juga kan. Dia kata qabat atau perserahan ini dia kena tengok kepada uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat anggap dia tu sebagai satu bentuk serahan, memang dia sudah dianggap sebagai serahan. Okey, sebelum kita pergi sama ada emas ni barang ribawi atau tak ribawi dan bagaimana cara nak tukar seperti mana yang ada di dalam fatwa ini. Saya baca sikit fatwa inilah. Fatwa ini. Hukum pertukaran barang kemas daripada emas. Mungkin tuan-tuan boleh bacalah, emas di dalam syariat Islam adalah barang ribawi. Saya dah jelaskan tadi tentang barang ribawi itu. Adapun barang kemas, emas perhiasan 916 dan 22 karat ke bawah. Tepat kita banyak pakai 916 lah. 22 karat ni di negara-negara Arab pakai 22 karat. Di US 22 karat kan. 916 ni dia samalah dengan lebih kurang dengan 22K tu kan. Kalau emas paling tulen 24 karat 24K kan, ataupun 999 ataupun 9999 4 kali 9. Yang paling tulen sekarang ni ada 6 kali 9. Itu tulen benar tu kan. 916 ini ialah kandungan emas itu cuma 91.6% emas. Maksudnya logam lain ditambah kepada emas tersebut. Yang macam puan-puan pakai hari ni tu, kebanyakannya 916 lah kebanyakan. Ataupun ke bawah. Jarang lah orang pakai yang 999 tu kan. Silap sikit bengkok kan, mana orang tak buat lah. Nak lekatkan pemata pun tak lekat kan, sebab dia lembut. Yang ke bawah, 916 ke bawah. Maka hukum pertukaran dengan berat yang berbeza. Yang saya ceritakan tadi wajib yang sama kan, emas ribawi tu. Berat yang berbeza di antara pelanggan dengan kedai ataupun kedai dengan pengilang adalah diharuskan disebabkan upah pemprosesan dan tempaan serta keperluan untuk meringankan kesukaran transaksi dan meraihkan uruf ataupun realiti. Jadi kenapa fatwa ini lahir? Saya nak kita tengok sama-sama tengok kepada amalan industri. Fatwa ini kita nampak macam bercanggah sikit dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kan? Barang ribawi mesti tukar sama berat. Tak boleh berlaku secara tafadul. Tak boleh berlaku lebih. Kalau cincin 5 gram yang lama nak tukar dengan 5 gram yang baru, kena ambil 5 gram yang baru, tak boleh top up lah. Tak boleh top up. Kalau top up dia anggap lebih. Ya kan? Jadi barang lama nak tukar dengan barang baru, kena tukar macam tu je. Tak boleh tambah ringgit pun. Mana ada penjual nak macam tu kan? Jadi penjual nak top up juga. Tapi dari sudut industri agak susah nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab emas perhiasan, ingat emas perhiasan ataupun barang kemas, dia tak sama dengan emas yang jongkong tu. Kerana emas perhiasan dia ada upah yang banyak. Sebab tu kalau kita beli emas perhiasan, kita kata dia ada susut nilai yang tinggi. Susut nilai apa? Upah dia tu lah yang susut tu, kan? Upah itu dia dalam proses penghasilan dia ada upah, kan? Upah itu memang wujud, bukan menipu, memang ada upah, kan? Macam-macam lah, designer nak buat lagi, nak tulinkan emas lagi, kan? Emas lama tu kalau kita nak suling, dia kena suling dulu kan. Jadi 999 dulu, kemudian tambah lagi dengan alloy-alloy yang lain, kan? Itu menyebabkan barangan dia ada upah yang tersendiri. Barang kemas lama akan ditukar kepada barang kemas baru secara pukal.
Saya bawa contoh kilang ataupun kedai. Kalau kita sebagai pelanggan, kita tak rasa sangat, kita pergi ke kedai, kita mungkin boleh jual dulu, ambil duit, kemudian kita beli emas yang baru. Tapi di kalangan kedai-kedai, apabila dia nak ambil emas dengan supplier, ataupun kilang-kilang yang besar-besar, kan, supplier lah, kilang ini dia tak ambil, dia nak emas yang lama, tetapi dia akan ambil, apabila dia bagi emas yang baru, dia akan bagi dengan gram yang agak kurang. Dia tak akan bagi sama gram. Contohnya, saya bagi 1 kilo emas kepada supplier. Dan apabila saya bagi 1 kilo emas kepada supplier, supplier tak akan bagi 1 kilo emas kepada saya. Sebab emas yang saya bagi itu emas lama, emas bengkok. Emas yang macam-macam ada. Ada dakinya, ada macam-macam. Kan? Jadi hasil daripada itu, maka emas yang saya bagi sekilo, mungkin hakikat sebenar emas tak cukup pun sekilo. Bila kilang dapat, kilang kena buat penulindannya, prosesnya, bersihkan lagi. Akhirnya tak dapat sekilo pun. Kan? Masukkan bahan kimia lagi, nak asingkan emas tu kepada emas tulen. Kan? Jadi kos, melibatkan kos. Jadi penjual akan, saya sebagai kedai, saya akan dapat dalam lebih kurang 950 gram sahajalah. Contoh, 50 gram lagi tu kat mana? Kilang ambil sebagai kos upah. Dia tulen kat emas dan dia buat emas baru 1906. Kemudian saya kena bayar lagi kos-kos pembuatan emas, pengukiran emas, tempaan emas, nak jadi cincin, nak jadi gelang, nak jadi pulut dakap, nak jadi macam-macam lah, kan. Ustaz saya ada, dia token, kan, dia boleh bagi tahu lah macam jenis-jenis emas, kan. Nak jadi yang bulat-bulat tu, kan. Itu memerlukan kos tukang dan design. Dia kilang-kilang ni, dia ada designer dia yang dia bayar. Kan? Dia bukan bayar guna air, dia bayar guna duit. Itulah kos. Jadi kos itu menyebabkan dia ambil, mungkin dia bagi kat saya cuma 900 gram saja. Jadi tak sama, di situ tak berlaku tafadul. Tak berlaku tafadul. Dan ini begitulah amalannya satu dunia. Satu dunia. Dia bukannya di Malaysia saja, di negara lain pun macam tu, benda yang sama, kan. Jadi kos itu wujud semasa proses saja. Proses nak tulis, proses macam-macam, ya kan. Sebenarnya mungkin saya boleh sulingkan sendiri emas tadi, tapi saya pun memerlukan kos. Jadi daripada saya buang masa dan buang kos itu, kan, lebih baik saya bagi duit kos kepada kilang dalam bentuk gram emas. Jadi ini yang menjadi perbahasan fuqaha sebenarnya. Ini yang menjadi bahasan fuqaha. Adakah dibenarkan tafadul dalam konteks ini atau tidak? Yang kilang serahkan kepada saya, kedai sekarang ni adalah barang kemas dah. Dia dah campur upah, kan. So dia sekarang ni adalah barang. Kan? Bila barang, adakah dia mata wang? Cuba kita tanya tuan-tuan. Barang kemas ni mata wang ke? Dia bukan mata wang, dia perhiasan. Kan? Dia dah tak ada dah nilai unsur-unsur mata wang dia. Dia dah jadi macam perhiasan. Sudah tentulah perhiasan ini ada nilai duit dia. Tapi dia tak sama dengan nilai duit sebab dia ada kos upah. Kan? Contohlah, kita beli hari ni cincin ataupun pulut dakap. Kan? Pulut dakap. Bukan pulut pulut inti tu, pulut dakap tu. Kan? RM2,500 kita beli. Termasuk upah. Kadang-kadang kedai kata tanpa upah, tapi lebih kurang aja dia dah harga markup dah tu, kan. Sebenarnya ada upah, kan. RM250 1 gram. Bila saya dapat emas RM2,500 10 gram ke, kan, contoh, saya nak pergi pajak gadai ke ataupun saya nak jual balik kat penjual. Penjual tak beli dah dengan harga RM2,500. Dia tolak kos upah tu. Jadilah mungkin RM2,000 saja, kan. Jadi RM2,500 itu sebenarnya adalah nilai barang kemas kita. Dan itulah yang dianggap oleh syariat sebagai barang perhiasan. Dia bukan duit. Dia bukan duit. Okey, sebenarnya dari satu aspek sebelum saya pergi kepada mana ni
Okey, kita tengok perbincangan dari sudut hukum. Adakah barang kemas ini masih lagi dianggap sebagai barang ribawi sama seperti emas yang asal? Sama seperti emas yang asal. Sebenarnya terdapat perbezaan pendapat lah di kalangan fuqaha. Majoriti fuqaha Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan bahawa barang kemas, walaupun dia dah jadi barang kemas, dia tetap barang ribawi. Jadi nak tukar emas dengan emas mesti sama berat, mesti sama gram, dan kalau emas dengan duit mesti segera. Kan? Sama seperti yang kita sebutkan awal tadi. Itu 4 mazhab. Pendapat yang kedua, pendapat sebahagian daripada pendapat Imam Ahmad, mazhab Hambali, satu qaul dia, kan? Bahkan ini qaul yang popular pada asalnya, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan emas apabila dia bertukar menjadi barang perhiasan, dia sudah tidak lagi tertakluk kepada hukum ribawi. Kan, hukum ribawi. So dia barang biasa, dia boleh tukar walaupun tidak sama berat, dia boleh dia macam barang-barang biasa, kan? Kita beli pun boleh secara bertangguh, nak beli hutang pun boleh, tak ada masalah. Kan? So ini pendapat yang tidak masyhur lah dari sudut mazhabnya, kan? Dari sudut mazhabnya. Alasan Ibnu Taimiyah, barang kemas ini dah tak dianggap sebagai duit dah pun, kan? Dia tak jadi duit dah. Dia dah jadi barang. Dia jadi macam baju, kan? Macam seluar, kan? Macam pakaian. Sebab dia ada kos upah dan dia terkeluarlah daripada hukum ribawi tadi. Kalau kita lihat kepada fatwa, majoriti ulama sekarang ini masih lagi memfatwakan emas sebagai barang ribawi lah, kan? Kecuali di Mesir, fatwa di Mesir, Syekh Ali Jum'ah mengatakan emas perhiasan, dia ambil pendapat Ibnu Taimiyah, terkeluar daripada barang ribawi sebab mudah untuk memberi kemudahan untuk masyarakat untuk bertransaksi. Begitu juga dengan Majlis Ulama Negeri Kelantan pun mengambil pandangan bahawa emas perhiasan bukan ribawi, dan begitu juga parameter pelaburan emas JAKIM yang dikeluarkan oleh JAKIM yang telah dipersetujui oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2011 menganggap barang kemas bukan barang ribawi. Untuk makluman bagi pemilik kereta ni, tolong ubah RH3432 Avanza, tolong ubah, ada dia blok jalan. Yang kedua RK2210 Honda City. Jadi minta ubah kenderaan bagi siapa yang pemilik kenderaan. Sekian. Okey, kita sambung. Jika emas perhiasan masih lagi kita nak anggap sebagai barang ribawi. Okey, jika perhiasan masih lagi nak dianggap sebagai barang ribawi, emas perhiasan yang lama dan emas yang baru mestilah sama berat kalau nak tukar. Yang ini sudah tentulah tak ada kedai yang nak tukar macam tu. Kan? Secara segera tu tak ada masalah, kan? Tapi nak tukar segera dengan sama berat tu, barang lama, barang baru tak boleh. Tanpa sebarang kos dan sebarang upah tak boleh. Jika emas lama 5 gram nak tambah dengan kos upah yang baru, kita top up duit upah ni. Kemudian nak ambil emas yang baru 5 gram, lebihan duit upah tadi tu dianggap sebagai riba al-fadl. Ini jika kita nak anggap barang kemas sebagai barang ribawi. Jadi kita tak boleh top up duit bila nak tukar emas yang sama berat, walaupun emas kita ni emas lama, kan? Kos upah ni dah tak ada, sedangkan emas baru ada kos upah. Jika 5 gram barang, so dia tak boleh tambah. Jika 5 gram emas barang lama ditukar dengan baru, contohnya yang sama berat, emas perhiasan mesti dijual dahulu. Dia kena buat 2 akad lah. Macam mana nak buat? Kena buat 2 akad. Jual dulu emas lama kat kedai, ambil duit, kemudian duit tersebut beli balik lah emas yang baru di kedai, kan? Beli balik. Jadi kena buat 2 akad. Dia mungkin praktikal di tempat-tempat kedai-kedai runcit, tapi dia tak boleh dibuat. Pekedai-pekedai emas tak boleh buat. Satu dunia pekedai emas tak boleh buat dengan kilang. Sebab transaksi dengan kilang dia guna bulk, ambil emas lama secara bulk,
secara borong, apa secara banyak berkilo-kilo kan. Ambil emas baru pun berkilo-kilo. Kadang-kadang berlaku penyerahan lewat lah kan. Yang paling penting gram tu dia tak boleh sama. Sebab upah tu dia ambil dalam bentuk emas. Dan ini pendapat mazhab Ahmad yang dibenarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni. Imam Ahmad sebut jelas. Dia kata sekiranya seorang lelaki pergi ke kedai emas dengan membawa 2 dirham perak. Kemudian dia cuma ambil cincin yang bernilai yang beratnya 1 dirham sahaja, maka diharuskan kerana 1 dirham lagi dianggap sebagai upah. Jadi kata Ibnu Qudamah ini adalah qaulu mu'zamin ashabina. Ini adalah kata-kata yang majoriti lah ashabina, kata-kata pendapat mazhab kami. Jadi pendapat ini adalah sebenarnya berasal daripada pendapat mazhab Hambali lah yang membenarkan ditukar dengan berat yang berbeza. Tetapi kalau kita nak pegang dengan berat yang sama, emas dia barang ribawi, dia kena buat 2 akad lah. Kalau kita sebagai pembeli kat kedai boleh, tapi kalau pekedai nak buat dengan kilang dengan supplier, kita boleh anggap sebagai agak mustahil untuk keadaan sekarang ini. Sebab realitinya emas di tangan supplier ni dia tak anggap sebagai mata wang dah, dia anggap sebagai produk. Itulah amalan industrinya. Emas perhiasan di kalangan kilang-kilang supplier dia anggap sebagai produk. Emas jongkong dia anggap sebagai mata wang lah, sebab itu kita boleh bayar dengan jongkong. Tapi kalau emas dah jadi perhiasan, dia dah jadi produk biasa, asil biasa, so dia lagi tak tertakluk kepada hukum ribawi. Okey, katalah emas yang kita anggap itu bukan barang ribawi. Maka kita boleh beli barang baru dengan barang lama, walaupun tak sama berat, tak ada masalah. Kita ada 5 gram barang yang lama, emas yang lama, nak tukar dengan 4 gram je yang baru. 1 gram lagi nak anggap upah. Boleh. Ini pendapat mazhab Ahmad. Tak ada masalah walaupun tak sama berat. Kalau kita ada 5 gram, sama-sama 5 gram. Tapi nak tukar dengan barang yang baru. Barang baru ada upah. Kos upah. Kita pun top up duit sikit dengan barang lama kita tu. Kan? Terus ambil barang baru dengan 1 akad sahaja. Pun sah. Dah jadi sah. Sebab lebihan itu tidak dianggap sebagai riba al-fadl. Sebab emas, barang kemas tidak dianggap sebagai barang ribawi. Dan kaedah ini boleh memberi ruang untuk kepada supplier kedai-kedai emas untuk berinteraksi dengan supplier, ya kan? Memberi ruang berinteraksi yang senang lah. Boleh ambil emas lewat kan, boleh lock barang kemas awal sikit harga, tak ada masalah, senang kan. Jadi nak membuat urusan jual beli emas dalam talian pun senang lah, kan. Kalau barang kemas ni dia macam jual beli telefon, jual beli yang biasa, kan? Jual beli baju dalam online, kita beli baju gaya ke dalam online tu, so tak ada masalah, tak kena buat beberapa akad-akad tertentu lah, kan? Sebab dia dah bukan barang ribawi. Jadi yang paling penting dalam akad, dalam kontrak ini, dalam fatwa ini cuma fokus kepada isu nak tukar barang lama dengan barang baru lah, kan? Nak tukar barang lama dengan barang baru. Jadi kilang-kilang dengan kedai-kedai tak perlu fikir, terutama kedai lah, kedai dia tak ada pilihan, dia terah barang lama sekilo, dia dapat barang baru 900 gram ke, kurang sikit, ya kan? Tidak menjadi riba, kan? Dan ini memberi ruang, kelegaan sikit kepada kedai-kedai emas, terutama orang Islam nak berinteraksi. Kalau tak, memang kalau kita guna fatwa emas barang ribawi, semua kedai-kedai emas akan buat urusan riba, ya kan? Sedangkan kita ada ruang fatwa yang khilaf untuk kita ambil, ya kan? Bahkan fatwa Ibn Taymiyah ini sangat berkesan sebenarnya dalam industri emas ini. Boleh dipakai dan tidak membawa kepada apa-apa kerugian, tidak membawa kepada apa-apa penindasan kepada mana-mana pihak. Sebab semua industri maklum tentang kos upah tersebut. Jadi itu berkenaan dengan fatwa yang pertama. Kita masuk kepada fatwa yang kedua berkenaan dengan garis pandu kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian. Saya baca sikit tentang kaedah ini. Emas adalah barang ribawi yang tertakluk kepada hukum as-sarf. Itu saya dah jelaskan tadi tu, kan? Sekiranya dibayar menggunakan wang lah, kan? Emas kalau dibayar menggunakan wang, dia dianggap sebagai as-sarf, kan? Tapi emas kalau dibayar menggunakan baju ke, bayar menggunakan kereta ke, tak apalah, tak dianggap sebagai as-sarf lah, kan? Jadi antara syarat penting dalam jual beli emas menggunakan wang ialah berlakunya kontrak dan serahan
berlaku dalam satu sesi yang sama serta tidak boleh dilewatkan. Itu saya dah ceritakan tadi, kan. Dan fatwa ini cuma memfokuskan kepada apa? Yang emas selain daripada perhiasan. Sebab perhiasan kita dah settle dengan fatwa tadi. Ini emas yang selain daripada perhiasan ni, yang orang buat pelaburan ni, yang dinar, yang jongkong, kan, yang ketul, yang keping ataupun yang serbuk, kan. Yang bukan perhiasan, pendek kata yang bukan perhiasan, yang emas pelaburan. Kita namanya emas pelaburan, kan. Adalah mustahil kalau buat jual beli secara dalam talian untuk serahan berlaku secara fizikal serta-merta ke tangan pembeli. Nama pun jual beli online, kan, kecuali kita boleh ambil melalui skrin ni, kan. Dan ini mustahil berlaku lah. Kita transfer duit boleh segera, kan, masuk akaun dia, wah, dah ada duit dalam akaun, kan. Tapi nak dapatkan emas yang fizikal tu, dia tak boleh hantar melalui telefon, kan. Tak tahulah masa akan datang, kita tak tahulah. Buat masa sekarang tak boleh lagi, teknologi tak ada. Jadi namun serahan boleh berlaku, namun dalam proses serahan itu boleh berlaku dengan pihak pembeli. Macam mana nak buat serahan itu supaya berlaku segera? Pihak pembeli boleh mewakilkan mana-mana pihak yang berada di premis penjual secara fizikal sebagai wakilnya, kan, untuk melakukan qabat. Tadi saya dah jelaskan tadi, contoh yang saya berikan tadi, saya nak beli emas dengan Ustaz Khidir 10 gram, nak bayar dalam RM2,500, kan, RM2,500. Saya boleh transfer duit itu, berlaku serahan segera. Tapi Ustaz Khidir nak poh kat saya kat Kuala Lumpur tu lambat sikit, kan. Jadi saya nak terima tu agak lambat. Jadi saya boleh wakilkan siapa-siapa di tepi Ustaz Khidir untuk tolong ambil, kan. Staff dia ke, tak kisahlah, kan. Dan dia melakukan qabat bagi pihak saya, kan. Dia melakukan qabat bagi pihak saya. So dia yang tolong terima bagi pihak saya. Jadi apabila saya dah berikan emas tersebut kepada wakilnya, dan wakilnya itu akan berikan baliklah kepada penjual. Sebab itu kita kata dalam masa yang sama, untuk mengelakkan risiko penipuan, penjual hendaklah bersetuju untuk mengambil amanah menghantar wang tersebut kepada pembeli. Jadi setelah qabat dah berlaku, dah selesai lah, kan. Isu yang keduanya ialah isu nak poh lah. Isu nak poh tu macam barang lain lah, kan. Macam kita beli baju, macam kita beli itulah isu poh tu, kan. Jadi yang pentingnya serahan berlaku bila? Serahan berlaku segera selepas saya transfer duit. Dia pun dah serahkan kepada wakil saya yang ada di premis dia lah, adik-beradik dia ke, kan, pekedai dia, pekerja dia ke, tak kisah. So boleh berlaku serahan segera. Jadi untuk mengelakkan keraguan, untuk mengelakkan sama ada betul tak serahan itu berlaku segera, pihak penjual hendaklah mengemukakan ijab secara terperinci. Contohnya saya buat transaksi melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook, kan. Jadi pihak penjual kata, okeylah, saya jual emas mana? Emas, biasanya emas jongkong dia ada nombor siri, kan. Ataupun kalau nombor siri tak ada lah, dia kena tunjuk gambar, ini emas ini, kan. Berat, nombor siri dan spesifik lain lah. Contohnya gambar ke, kan. Kadang-kadang gambar emas jongkong tu dia ada gambar Kaabah, kan, gambar bunga, gambar kepala orang tu. Kemudian dia pun bagilah resip bukti transaksi lah bahawa emas tersebut dah jadi milik saya lah, milik saya. Jadi jelas. So emas sekarang ni, emas yang berada di tangan penjual itu milik siapa sekarang ni? Milik saya dah, kan. Namun penjual mengambil amanah untuk tolong pos. Sebarang kecuaian, pihak penjual kena tanggunglah risiko kalau berlaku kehilangan, kalau penjual yang buat kecuaian dia, kan. Jadi sebab penjual mengambil amanah untuk post, kan. Tak kira lah dia nak post ke, saya nak ambil seminggu kemudian ke, tak ada masalah dah. Sebab emas tersebut adalah emas saya dah. Penjual tak boleh guna emas tersebut, penjual tak boleh guna emas untuk gadai ke apa, tak boleh. Sebab emas itu emas saya dan saya berhak untuk jual kepada siapa-siapa. Katalah emas itu masih lagi di tangan penjual, dia tak post lagi. Ada pembeli lain nak ambil dengan dia, saya kata boleh jual kat dia, boleh. Harga sekian-sekian, dapat duit transfer kat saya. So penjual wakil saya pula untuk tolong jual bagi pihak saya. Sebab emas tu emas saya dan penjual tak berhak lagi untuk tukar kepada emas lain
sebab emas itu dah jadi milik saya. Serahan seolah-olah dah berlaku. Kan? Serahan itu seolah-olah sudah berlaku. Bagi yang tidak mahir berkaitan dengan jual beli jongkok emas, hendaklah mendapatkan nasihat dan pandangan hukum lah daripada ilmuwan dalam bidang berkenaan. Sebab ini kita masukkan ayat dalam fatwa ni sebab kita takut berlakunya penipuan. Kita takut berlakunya unsur-unsur penipuan, terutama dia tukar emas ke, kan, emas yang tak tulen ke. Jadi kena tanya orang pakar dulu lah, kan. Tapi kalau kita dah kenal dah kedai ni, kedai yang dah established, yang dah lama, kan, dia tak menipu, so kita bolehlah membeli emas tersebut. Ini fatwa kita terutamanya untuk jual beli emas yang secara individu lah, bila kita buat secara individu. Kalau melalui bank-bank, dia kena ada penasihat dia. Biasanya di bank-bank ini, dia biasanya menggunakan kaedah qabak hukmi yang saya sebutkan tadi, kan, qabak hukmi. Qabak hukmi ini dia cuma ada emas dalam akaun sahaja, kan. Bila masa kita boleh ambil lah emas tersebut. Tapi dia tak berlaku wakil. Kita tak guna wakil, dia berlaku secara hukmi. Maksudnya apabila saya beli emas daripada bank ke, daripada mana-mana, dia bagi dalam akaun saja, ada emas lah, kan. Dah ada 10 gram dalam akaun. So emas fizikal saya tak dapat. Tapi emas itu emas saya. Bila masa je saya boleh pergi ke cawangan, saya akan boleh ambil emas 10 gram sebab saya dah ada hak milik terhadap 10 gram tersebut, kan. Itu namanya qabak hukmi, kan. Biasanya dalam industri bank dia guna qabak hukmi. Dalam jual beli yang biasa ni, yang kita individu biasa yang jual jongkok melalui Facebook, yang jual emas yang pelaburan itu, maka kita boleh guna kaedah wakil lah, sebab dia lebih jelas dan dia lebih clear. Kita tahu siapa yang terima, siapa yang akan jaga, siapa yang akan uruskan tugas nak post ke, nak tunggu kita ambil ke, nak COD mana-mana ke, kan. Yang paling penting serahan berlaku secara segera juga. Dia tak bertangguh. Kalau bertangguh dia boleh jadi riba nasiah. Satu lagi. Yang terakhir ialah tentang khiyar. Jualan dalam talian. Sebelum saya pergi pada khiyar ini, jualan dalam talian ataupun jual beli online, dia memang menjadi popular sejak akhir-akhir ini, kan, terutama selepas Covid ini, orang tak berjalan, jadi orang suka duduk di rumah, beli secara online. Antara yang menyebabkan dia popular kerana kita ada internet, kita ada perbankan internet, dan kita kemajuan boleh bayar secara online. Kemudian dalam media sosial juga kita ada media sosial, kita ada Facebook, siapa-siapa boleh menjual melalui Facebook. Kita ada platform melalui Lazada, kan. Kita ada logistik, post laju, JNT, macam-macam. Itu menyebabkan berlaku peningkatan jualan dalam talian. Kelebihan jualan dalam talian ialah dia mudah, dia cepat. Ada pilihan, kita senang nak pilih. Kedai ni jual murah sikit, kita beli kedai ni, kan. Mahal sikit, yang mahal-mahal lah. Kemudian bisnes berjalan dalam boleh berjalan 24 jam sehari. Kita bubuh je gambar, kita tidur pun orang boleh order, kan. Kemudian pembayaran cepat dan pantas, kan. Senang, kita dapat tengok duit dah ada dalam akaun. Kemudian menjimatkan kos penjual, penjual tak perlu ada kedai, kan. So selagi mana ada ada internet, maka di situ kita boleh menjual. Tapi dia ada kekurangan dia, jual beli online. Dia ada kekurangan dia. Kekurangan jual beli online ni, dia tidak ada barangan di depan mata, kan. Tak ada. Tak kisahlah semaju-maju per internet pun, jual beli online tetap tak ada barang depan mata kita. Apabila tak ada barang depan mata, dia boleh membawa kepada pukul-pukul, kan. Sekali lagi saya nak buat pengumuman bagi yang ada bawa kereta ni, dia ganggu laluan lori, ya, di Jalan Besar, iaitu plate KCJ 8795, RF 8844, RAG 9816, RN 5451, KAV 7238,
VAP 1004, RD 6977, PKT 3617. Sekali lagi saya umum hak yang di atas ni RN 5457. Tolong pindahkan kereta sebab ada lori tak boleh lalu. Terima kasih. Okey, kita sambung sikit berkenaan jual beli online tadi tu. Apabila kita buat jual beli online, kita penjual, sebagai penjual kita mengurangkan kos. Penjual tidak perlu ada kedai, dia boleh jual dekat rumah kan. Ada masa fleksibel. Maksudnya selagi ada internet, di situ kita boleh buat jual beli lah kan. Ada jual beli online, duit boleh transfer, mudah kan. Memang banyak memudahkan kehidupan kita. Kekurangannya, saya dah sebut tadi, kekurangannya barang tidak ada di depan mata kan. Apabila barang tidak ada di depan mata, dia boleh membawa isu gharar di dalam jual beli kan. Apa maksud gharar? Maksud gharar ialah kita tak pasti barang yang kita itu sama ada dapat atau tak dapat. Dan yang keduanya, kita tak pasti sama ada, kalau dapat pun sama tak dengan apa yang kita nak, ataupun sama yang ditawarkan oleh penjual kan. Dia ada dua bentuk gharar ulama bagi. Satu gharar wujud, yang keduanya adalah gharar sifah. Gharar wujud, kita tak pasti barang itu ada ke tak ada kan. Kita tengok gambar je, betul ke tak betul kita tak tahu kan. Entah-entah tak betul, tak ada barang kan. Itu gharar wujud. Gharar wujud boleh dikenal pastilah. Sebenarnya kita boleh agak lah, kalau nampak harga murah sangat itu menipu lah kan. Dan gharar sifah. Gharar sifat pun kita tak pastilah, sama ada gambar je cantik kan, sampai kat kita tak cantik, ataupun warnanya berbeza kan. Color dalam skrin warna purple, sampai dekat kita warna orange kan. Itu gharar. Itu gharar. So gharar ini diharamkan, pada asalnya gharar ini diharamkan lah kan. Kerana apa? Kerana gharar boleh menyebabkan tidak puas hati, ataupun boleh menyebabkan, dalam bahasa Arab dipanggil uyub ar-ridha, cacat pada kerelaan. Ada mutaradi, tidak ada kerelaan, cacat kerelaan. Sebab kita rela nak beli, pada awalnya kita rela beli katalah kereta mainan yang ada color merah, sampai dekat kita color purple. Jadi kita tak reda lah color purple tu kan. So di situ ada unsur tidak puas hati. Sudah tentu kita tak puas hati. So ini kita anggap sebagai gharar. Hukum asalnya gharar ini adalah haram. Walau bagaimanapun ulama kata kalau gharar itu kadarnya sedikit, maka gharar dibenarkanlah. Jadi jual beli online pada hari ini berlangsung dalam keadaan kadar gharar itu sedikit. Macam mana kita tahu sedikit? Sebab kebiasaannya jual beli online ni sampai seperti mana yang kita beli. Itu kebiasaan. Adalah beberapa kes berlaku yang mana tak sama seperti yang kita beli. Beli barang lain, dapat barang lain, sama ada penjual menipu atau penjual tersilap kan, tersilap. Adalah beberapa kes. Tapi taklah kita nak kata memang jual beli online ni memang tak sampai langsung. Tak ada. Kita dah faham sekarang ni jual beli online tak ada masalah dari sudut tu. Cuma ada beberapa kes kan. Bila berlaku kes ni tak banyak, jadi ulama kata jual beli online sekarang ni sudah tidak ada unsur gharar yang fahish, gharar yang besar, risiko yang besar. Yang cuma ada gharar masih lagi ada, tetapi gharar yang yasir. Jual beli online itu sendirilah, jual beli dalam talian itu sendiri. Kalau zaman dulu, zaman tahun 2000 lah, kita ambil 2003 2004 kan, masa tu jual beli online tak popular masa tu. Sebab orang takut. Nak beli laptop, komputer memang orang tak belilah online sebab takut sampai benda lain kan. Apatah lagi nak beli baju pun orang tak beli online, takut sampai saiznya tak padan dan seumpamanya kan. So orang takut masa tu. Jadi sebab masa tu pun tak meluas lagi penggunaan online ni. Akaun internet pun ramai orang tak pakai masa tu. Sebab apa? Sebab orang takut nak guna akaun melalui internet. Sekarang pun ada lagi orang takut nak guna akaun internet kan. Dia takut duit kena curi dan seumpamanya, lupa password lah. So tapi sekarang ini dah meluas lah. Bila meluas, unsur gharar tu macam dah hilang. Tapi adalah sikit-sikit, kita tak nafikan. Sebab itu berlaku lagi macam tersilap hantar kan. Tersilap itu sendiri. So bagaimana nak atasi ni?
Untuk mengatasinya, kita ada mekanisme lah. Kalau kita jual beli online melalui platform seperti Lazada, AliExpress, Shopee, saya sebut beberapa contoh je lah, kan? Platform ini dia ada beberapa kaedah nak mengatasi gharar ini. Contohnya kita kena bagi review, kita tengok feedback orang, kan? Kita tengok komen orang, kan? Orang kata ni bagus, hantar cepat, kan? Barang pun seperti mana yang dijanjikan. So ini dapat mengurangkan sedikit kadar ketidakpastian tadi. Kalau ada masalah, platform ini menyediakan open dispute punya platform lah. Kita boleh klik, kita tak puas hati, kita kata kita nak refund balik, tak ada masalah sebab platform itu sudah menyediakan ruang untuk refund, kan? Ruang untuk refund ini sebenarnya dalam syariah kita namanya sebagai khiyar juga, sebagai khiyar. Dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan kaedah yang ini kaedah yang Islam bagi, katalah kita tak berjual beli melalui platform, kita beli dengan orang jual beli melalui Instagram ke, kan, melalui Facebook ke, kita tak ada platform, kan, nak tengok, nak buat refund ke apa tu, kan. So Islam menyediakan satu kaedah namanya kaedah khiyar, kan. Apa itu khiyar, kan? Khiyar dari sudut bahasanya adalah timun, kan. Tak ada kaitan pun, kan. Dalam bahasa Arab ada dua maksud dah khiyar ni. Sebab tu saya bawa contoh tu, gambar sekadar hiasan lah. Dalam bahasa Arab ni khiyar ni ada dua maksud. Khiyar yang pertama timun, kan, yang kita makan tu pun khiyar. Dan khiyar yang kedua ialah pilihan, option ataupun pilihan. Dalam sudut bahasa, timun pun betul, pilihan pun betul. Tapi tengok konteks lah, kan. Tengok konteks. Kalau kita pergi kedai sayur tu, kedai Arab itu kita khiyar, yang ni lah gambar tu, kan. Khiyar dari sudut fiqh muamalat, dia adalah satu pilihan yang boleh dilakukan sama ada oleh penjual atau pembeli atau kedua-duanya sekali, untuk meneruskan akad ataupun untuk membatalkan akad. Untuk meneruskan akad ataupun nak batalkan akad. Maksudnya kita ada pilihan lagi, kan. Ataupun nak mengubah akad. Mengubah akad ni sebenarnya kita nak batalkan akad dulu, nak buat akad baru lah, kan. Itu maksudnya mengubahkan akad. Dan khiyar ini, para fuqaha menganggap khiyar adalah ilaj kepada uyubur ridha. Khiyar ini adalah mekanisme untuk memperbaiki sebarang ketidakpuasan hati tadi tu yang berlaku, kan. Zaman dulu tak ada jual beli online ni, tapi sudah ada beberapa isu yang menyebabkan tidak ada kerelaan tadi. Sebab itu ulama fuqaha menyediakan kaedah khiyar. Islam menyediakan kaedah khiyar, kaedah pilihan ini. Supaya sekiranya berlaku tidak puas hati, maka kita ada pilihan, iaitu khiyar. Apa dia? Pilihan untuk batalkan kontrak, kan. Pilihan untuk batalkan kontrak ini, dia wujud sama ada di sudut agama ataupun dia wujud sama ada kita sendiri yang buat. Kita tengok kenapa itu khiyar wujud tu, kan? Kenapa khiyar itu wujud? Khiyar wujud ataupun hanya sah dalam jual beli, dalam kontrak jual beli dan kontrak yang bersifat dua hala, yang mana ada bayarannya dan ada manfaat ataupun duit barang yang kita dapat. Contohnya jual beli, sewa ataupun upah, kan. Tidak ada khiyar dalam kontrak tabarruk, tak ada khiyar. Maksudnya apa? Maksudnya katalah saya buat jual beli, selepas berlaku jual beli, saya masih lagi ada ruang untuk batalkan balik jual beli tadi. Nak ambil duit, nak ambil barang, saya nak refund. Itu khiyar, kan. Tapi khiyar tidak ada di dalam hibah, tak ada, kan. Saya bagi hibah kat seseorang, dia dah pegang barang itu, dia dah bawa dalam poket dia, saya kata nak cancel balik lah. Tak ada khiyar, tak ada khiyar. Khiyar juga hanya sah dalam kontrak yang mengikat sahaja. Dia tidak sah dalam kontrak yang tidak mengikat. Kontrak yang mengikat ni apa? Kontrak yang kalau kita nak batalkan, kita kena ada persetujuan. Jual belilah. Jual beli, bila kita dah beli, kita tak boleh cancel. Bawa balik rumah kita tak boleh cancel. Kita belilah, kan. Balik ke rumah tak jadilah, kan. Tak jadilah, nak cancel balik. Rasa macam duit tak ada pula, rasa macam membazir pula. Nak refund, tak boleh dah sebab dah jual beli. Dalam Quran kata aufu bil uqud, kan. Kena tunaikan janji akad kamu tu. Kita dah terikat, kan.
Ada kes orang jual tanah. Tanah pada masa itu harga 15,000, dia jual dengan harga 10,000 kan, dekat seorang kawan itu. Kemudian setelah 10 tahun harga dah jadi berpuluh ribu lah kan. Dia kata dulu saya tersalah harga, saya nak cancel kan. Tanah dia tukar nama lah, mana boleh lah kan. Mana boleh, tak boleh cancel sebab siapa suruh jual harga murah dulu kan. Tapi itu pun harga 10,000 taklah beza sangat dengan 15,000. Tapi dia kata saya nak cancel sebab sekarang ni dah harga 30,000, saya nak balik balance kan, yang 20,000 tadi tu kan, sebab sekarang dia dah 30,000. Tak boleh sebab khiyar ni dia dah berlaku, jual beli bila dah berlaku dia dah mengikat kita. Tapi masih lagi ada ruang khiyar kalau sekiranya jual beli itu baru saja berlaku, iaitu kita namakan khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis apa dia? Khiyar majlis ialah peluang ataupun pilihan yang diberikan oleh syarak. Dia panggil khiyar hukmi ni, iaitu hukum syarak lah kan. Hukum syariah membenarkan kita untuk membatalkan jualan. Tak kira lah penjual boleh batalkan, pembeli pun boleh batalkan, selagi mana badan tidak berpisah kan. Selagi mana badan tak berpisah, maksudnya kita bayar tu, kita tak keluar kedai dia, kita bayar tu rasa tak ada duit lah, nak tambah Grab kan, nak cancel lah. Syariah bagi ruang di situ, namanya khiyar majlis. Selepas kita keluar daripada kedai ataupun jauh sikit daripada penjual, tidak boleh lagi khiyar majlis. Nabi kata al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa kan, ataupun dalam hadis lain al-mutabayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli ada hak untuk membatalkan akad tadi. Walaupun saya dah sebut tadi jual beli tak boleh dibatalkan tanpa persetujuan, tapi syariah bagi lagi ma lam yatafarraqa, selagi tak berpisah. Itu khiyar majlis kan. Khiyar juga diberikan untuk barang-barang yang kita tak pernah tengok, kita beli secara gambaran sahaja, namanya khiyar ru'yah. Selepas dapat barang kita tengok berbeza dengan dalam gambar ke kan, berbeza dengan sifat-sifat yang diberikan ke, dia kata baju tu kainnya lain, sampai kat kita kain lain kan, kita tak tengok. Masa kita tengok tu kita boleh khiyar kan. Dan khiyar aib yang kita nak bincang pada hari ni, kita tengok barang itu cacat, ada kecacatan kan. Masa beli tak ada kecacatan, dapat tengok tangan, kita tengok sikit, ada kecacatan kan. Sebenarnya dah ada masa beli tu, cuma tak nampak kan, tak nampak. Dan ada banyaklah khiyar ni, kalau baca buku kitab fiqh banyak macam lah, ada khiyar mustasal, khiyar ghabnu, khiyar tadlis, khiyar talaqi rukban, macam-macam ada khiyar. Khiyar ni tujuannya Nabi nak berikan peluang batalkan balik kontrak sekiranya ada penipuan, sekiranya ada kecacatan. Kita boleh batalkan kontrak, kita boleh buat kontrak baru, kita boleh ubah suai akad balik kan. Dan khiyar yang jenis yang kedua, khiyar iradi, iaitu khiyar syarat. Khiyar syarat ni khiyar yang kita dengan penjual setuju. Kalau khiyar majlis tadi, badan terpisah dah, tak boleh cancel dah. Tapi kalau pembeli dan penjual buat janji, katalah saya penjual, saya kata saya jual kereta second hand, ambil lah potong sagar saya ni kan, RM4,000. Pakai seminggu, kalau rasa tak puas hati, saya jamin boleh bagi balik RM4,000. Saya bagi balik RM4,000, hantar balik kereta. Guna dalam masa seminggu, test. So, seminggu itu maksudnya khiyar syarat. Saya bagi hak kepada pembeli untuk bagi hak kepada dia batalkan balik kontrak. Dalam masa berapa? 7 hari saya bagi. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i bagi cuma dalam 3 hari sahaja. Mazhab Hambali tak ada limit. Mazhab Maliki tengok uruf lah, tengok jenis barang, dia kata kan. Ini hadis-hadis yang berkenaan dengan khiyar. Hadis tentang khiyar majlis tadi tu, hadis Bukhari daripada Hakim bin Hizam, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli, al-bayyi'an itu penjual dan pembeli, bil khiyar ada hak untuk membuat khiyar selagi mana mereka tak berpisah. Tak berpisah ni pun para ulama bincang panjang tu kan, sejauh mana tak berpisah tu. Kalau jual beli di padang pasir kan, nak kira limit tak berpisah tu kan, dia tengok keadaan lah, tengok uruf kan. Yang kita kata berpisah tu berpisah lah kan. Hadis yang kedua, saya sengaja bawa hadis ini, hadis daripada Malik, daripada Nafi', daripada Abdullah ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam ilmu hadis ini kita panggil sebagai silsilah zahabiyah kan, rantaian emas dalam ilmu hadis, yang mana sanadnya sanad yang sahih lah kan.
Imam Malik dapat daripada Nafi', Maula Ibnu Umar, kan? Nafi' dapat daripada Ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar sendiri tu. Ibnu Umar dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata al-mutabayyi'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa. Selagi mana dia tak berpisah, penjual dan pembeli boleh batalkan akad. Kan? Kita sepakat tadi akad tak boleh dibatalkan kecuali kena persetujuan. Tapi kalau belum berpisah masih lagi ada peluang. Cuma Imam Malik walaupun dia sendiri meriwayatkan hadis ini, kan? Imam Malik kata hadis ini tidak ghairu ma'mul, tidak diamalkan, ghairu ma'mul, tidak diamalkan di tempat kita, kan? Jadi Imam Malik dia tak terima khiyar majlis ini. Satu-satunya mazhab yang tak terima khiyar majlis ialah mazhab Maliki lah. Walaupun Imam Malik meriwayatkan hadis ini sahih, hadis yang jelas, tapi dia tak terima. Sebab apa? Orang Madinah tak buat, dia kata. Kan? Orang Madinah tak buat. Tiap-tiap hari berlaku jual beli tapi dia tak tengok pun orang Madinah tak buat. Sebab itu ulama-ulama mazhab Maliki kata hadis ini dah dimansuhkan lah. Kan? Panjanglah cerita lagi. Dalil-dalil ulama Maliki itu nak bincang, tapi mazhab Maliki tak nak terima. Imam Asy-Syafi'i kritik guru dia ni, dia kata Imam Malik ni nak kata kat siapa ni? Nak kata kat dia sendiri ke nak kata kat Nafi'? Sebab dia sendiri yang riwayatkan hadis tapi dia tak beramal dengan hadis tersebut lah. Imam Malik ada sebab-sebab dia tersendiri, panjang hujah-hujah yang diberikan. Tapi tak apalah, yang pentingnya majoriti fuqaha kata boleh. Kan, boleh. Cuma amalan di tempat kita sendiri pun, saya rasa di tempat kita lah, amalannya kalau kita dah bayar tu, jaranglah kita boleh cancel, penjual biasa tak bagi, kan? Dah duit dah lah masuk dalam sistem komputer tu, keluar resit lah, kan? Keluar resit lah. Tiba-tiba nak batalkan balik, kan? Sebenarnya kalau saya rasa kalau ikut akta kontrak jual beli masih lagi boleh batalkan kalau kita tak jadi, kan, walaupun dia dah berlaku. Tapi jangan keluar kedai lah. Jangan keluar kedai. Di negara-negara maju seperti Jepun, seperti di negara maju lah, khiyar majlis biasa dia tanpa syarat. Pembeli bila dia beli, dia bayar walaupun dah keluar resit, dia tetap boleh refund. Terutama pembeli lah. Kalau ikut hadis ini, penjual dan pembeli. Penjual pun boleh cancel balik. Saya tak jadi nak jual tadi, kan? Kereta saya tadi tu saya rasa sayang balik, kan? Dia belum keluar daripada kedai kita, kan? Rasa sayang pula, ada sentimental value, tak jadi. Bayar balik duit, nak ambil balik kereta tu. Penjual pun tak jadi pun boleh, kan? Asalkan jangan keluar kedai. Tapi kalau keluar kedai nak buat khiyar dah tak boleh. Kecuali khiyar syarat yang saya sebutkan tadi. Penjual dan pembeli setuju dah, okey kita bagi masa seminggu. Nak refund dalam masa seminggu, boleh. Seminggu itu ikut mazhab Maliki dan Hambali lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. 3 hari saja. Kenapa? Kerana ada hadis. Ada hadis, idza bay'ata faqul la khilabah walil khiyar salasati ayyam. Nabi kata, idza bay'ata, bila kamu berjual beli, kamu kena kata faqul, katakanlah, jangan ada penipuan, jangan menipu. Dan berikan aku 3 hari tempoh. Ini hadis ini ulama mazhab Syafi'i kata setakat 3 hari saja khiyar syarat. Kalau mazhab Zahiri, dia kata nak buat khiyar syarat boleh kena sebut la khilabah. Kena sebut dalam bahasa Arab la khilabah. Baru boleh buat khiyar 3 hari. Kalau tak sebut, tak boleh buat khiyar. Zahiri dia tengok kepada hadis. Zahir hadis lah. So, yang kita nak bincang pada hari ini ialah kaedah garis panduan jual beli dalam talian tadi tu. Yang kita nak bincang adalah khiyar berkenaan dengan khiyar aib dan khiyar ru'yah. Tuan-puan boleh baca garis panduan khiyar. Islam amat menitik beratkan pemeliharaan hak membabitkan semua pihak yang terlibat dalam akad. Oleh itu, peruntukan hak memilih sama ada untuk meneruskan akad, membatalkan akad atau memindanya jika terdapat pertikaian yang disebutkan sebagai khiyar. Khiyar diwujudkan untuk pembeli ataupun penyewa lah, kan? Dalam konteks transaksi jual beli online, syarak membolehkan beberapa jenis khiyar, iaitu beberapa jenis hak memilih khiyar lah, bagi pembeli atau
penyewa sama ada untuk meneruskan akad, membatalkan akad, meminda akad dengan syarat-syaratnya, iaitu hak memilih disebabkan kecacatan, hak memilih disebabkan spesifikasi, iaitu khiyar khalful wasfi ataupun khiyar wasaf lah, ataupun hak setelah melihat barang, kan. Jual beli online ni secanggih mana pun dia tak sama dengan tengok depan mata, kan. Kita nak beli perfume, tak boleh cium melalui telefon, kan. Kena sampai baru boleh cium original ke tak original. Jadi dia kena ada khiyar di situ, kan. Sebab itu kita ada peruntukan khas. Syarat-syarat yang, tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, kalau kita yang melibatkan ada kecacatan, untuk membatalkan akad, maksudnya kita nak minta refund, atau memindanya, maksudnya kita nak tukar dengan produk yang lain ke, kita nak minta diskaun ke, kan. Dia kena ada tengok syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia, kecacatan tersebut bukanlah disebabkan oleh pembeli atau penyewa. Jika penghantar barang dilantik oleh penjual, maka pihak penjual bertanggungjawab ke atas sebarang kecacatan terhadap barang semasa proses penghantaran. Jika penghantar barang itu dilantik oleh pembeli, pihak pembeli tidak berhak menuntut ganti rugi daripada penjual. Kan? Kecacatan tersebut memberi kesan kepada nilai, itu syarat yang kedua lah. Syarat yang kedua, kecacatan itu mesti memberi kesan kepada nilai barang, kan. Kalau kita beli barang dalam talian, adalah sikit cacat tu, tapi orang tak anggap sebagai cacat, itu biasa, kan. Ada sikit-sikit kotak dia tercalar, kotak dia je pun tercalar kotak, kan. Orang tak ambil kira tu, tak boleh refund. Saya nak refund ni, kotak dia kemik, kan. Kotak tak ambil kira, kan. Jadi kita tak boleh minta refund lah, kan. Tak boleh minta refund. Tiada syarat daripada penjual yang beliau tidak akan bertanggungjawab terhadap kecacatan barang sebelum akad berlaku. Kalau penjual, dia panggil bai' al-bara'ah. Apa maksud bai' al-bara'ah? Penjual dah buat syarat, sebarang kecacatan saya tak nak bertanggungjawab, kan. Sebarang kecacatan saya tak nak bertanggungjawab. Kamu sanggup beli ke tak? Oh, sanggup beli, kan, sanggup beli. Jadi bila sampai, kita dah tak ada hak lah, sebab kita dah setuju dengan syarat yang telah diletakkan oleh penjual lah, kan. Syarat ini sebenarnya untuk barang yang ada depan mata lah, syarat ini sebenarnya, kan. Tapi kalau barang dalam talian ni, sewajarnya kita tak bersetuju lah dengan syarat tanpa sebarang kecacatan. Tapi boleh juga kadang-kadang, biasa dalam jual beli online macam-macam buat syarat, kan. Pembeli sanggup terima, kan. Tengok kereta dalam mudah, terus beli, kan. Tengok kereta macam kereta Honda lah, kan. Sampai sekarang kancil je, kan. Lain. Okey, pembeli memberitahu serta-merta. Bila dia tengok ada kecacatan itu, tengok baju itu terkoyak contohnya. Sampai-sampai baju terkoyak. Sampai-sampai meja itu tak ada kaki, tak cukup kaki, tak cukup skru ke, kan. Boleh refund lah kalau nak refund. Tapi kalau penjual tak payah refund lah, saya push kaki baru meja. Itu cerita lain lah. Itu bukan cerita khiyar. Khiyar ini penjual tak ada meja lain, tak ada kaki lain, jadi kita kena nak refund lah, kan. Dia akad yang tak boleh dibaiki, kita panggil, kan. Akad yang tak boleh dibaiki, kita boleh minta khiyar. Tapi dengan syarat kita kena pastikan bila nampak je kecacatan tersebut, bagi tahu serta-merta lah, dalam tempoh yang dipersetujui, kecacatan yang berlaku kepada penjual selepas mengetahuinya, melainkan jika ada sebarang halangan yang munasabah. Katalah kita travel mana-mana, kau tak sempat tengok lagi, itu ada ruang lagi lah, ruang-ruang yang munasabah. Sepatutnya bila kita tengok, kita kena bagi tahu segera. Sampai je ada cacat tapi nak call tak dapat, tak ada kredit pula, kan. Nak top up tak ada duit, kena tunggu 3 hari masuk gaji top up. Boleh lah, kalau boleh dianggap segera lagi, halangan-halangan yang munasabah. Tapi seboleh mungkin kena bagi tahu segera. Pembeli tidak menggunakan barang tersebut setelah mengetahui kecacatannya, kan. Dah lah tahu cacat barang tersebut, ada aib, ada cacat, ada defect, kita pakai juga barang tersebut, kan. Nampak dah tudung tu koyak, tapi semata-mata nak bergaya, kita pun bergaya juga dengan tudung itu, kan. Jahit sendiri tempat koyak, lepas tu nak tutup refund, tak boleh lah, sebab kita sendiri yang ubah suai pula, kan. Tak boleh. Jadi walaupun kita ada hak pada asalnya nak buat refund, tapi bila dah kita guna barang tersebut, dah tak boleh minta refund lagi lah.
penjual boleh anggap kita redha lah dengan kecacatan tersebut. Syarat-syarat hak memilih untuk meneruskan akad dan membatalkan akad sekiranya terdapat perbezaan spesifikasi. Ini syarat ni sama ada khiyar ru'yah ataupun khiyar wasf, kan, khiyar wasf. Barang online sudah tentulah kita tengok gambar je, kan, walaupun dia bagi tahu macam-macam spek dia macam ni, tapi ke mana pun dia gambar, kan. Gambar ni tak sama dengan yang sebenarnya, kan. Tengok kain macam cantik, sampai-sampai oh macam ni je kainnya, kan. Tak sama dengan apa yang dia bagi tahu. Jadi pembeli ada hak untuk refund lah. Tak jadilah. Saya ingatkan kain bagus macam kamu cakap kain cotton, data-data kain guni, kan. Dia bagi tahu benda lain sampai benda lain. Dia tunjuk gambar warna lain sampai warna lain. Bila kita tengok je perbezaan itu, ada perbezaan itu, maka kita berhak untuk membatalkan akad. Contohnya pembeli, tetapi dengan syarat lah, pembeli mendapati barang yang dibeli itu tidak sama seperti yang diiklankan dalam talian dengan perbezaan yang ketara. Kadang-kadang ada beza sikit-sikit, kan. Orange tu orange lain sikit, kan. Rupanya telefon kita yang rosak skrin, kan. Adalah beza sikit-sikit tu. Taklah ketara sangat. Kalau tak ketara tak bolehlah nak refund tu, kan. Penjual pula tidak menyatakan spesifikasi secara jelas, kan. Itu silap penjual lah. Kesilapan di pihak penjual, dia tidak menyatakan spesifikasi. Kalau dia dah bagi tahu dah kita speknya macam ni, colornya macam ni, kainnya macam ni, kita sanggup beli, itu tak ada khiyar dah, sebab dia dah bagi tahu. Barang yang sampai kepada pembeli atau penyewa tidak sama seperti barang yang telah dinyatakan oleh penjual. Dia bagi tahu tapi bagi tahu benda lain, kan. Sama ada dia tersilap ke atau tersengaja ke bagi tahu benda lain, itu kita ada hak untuk refund. Kita ada hak untuk refund. Pembeli memberitahu serta-merta dalam tempoh yang dipersetujui ataupun dalam situasi yang munasabah. Jangan buat tak tahu je lepas seminggu, lepas sebulan, baru bagi tahu color lain. Penjual pun kata serba salah lah, tak nak bagi, kan, nanti kata aku menipu. Bagi kemudian dia dah pakai dah buat pergi tudung tu, pakai pergi kenduri ke apa, kan. Kena bagi tahu segeralah, kan. Pembeli tidak menggunakan barang tersebut setelah mengetahui perbezaannya. Kalau dia pakai, dia anggap telah bersetuju walaupun berbeza dengan spesifikasi, kan. Jika sekiranya syarat-syarat dipenuhi, maka pihak pembeli boleh sama ada meneruskan akad, iaitu dia terima seadanya, atau menukar. Dia nak tukar benda lain lah, kan. Dia nak tukar akad, dia nak kata dah ada defect sikit ni, kira refund lah. Macam mana refund separuh, kan. Penjual kata okey lah, kita buat akad kira jual beli tu, kita ubah jual beli. Maksudnya sebenarnya dia batalkan akad yang pertama tadi tu, ubah harga tu kira harga yang baru, iaitu harga yang diskaun sikit lah. So dia bagilah sikit refund. Sebab kalau nak pergi mari rosaknya sikit je, kos pula lagi tinggi. So kita kata kita selesai melalui refund separuh je lah, kan. Sebab tudung pun tak mahal, kita beli RM5 50% je belah sebelah gitu, kan. Jadi nak kos hantar balik itu kos lagi tinggi. So penjual kata tak apalah, 50% saya diskaun, saya refund balik. So tak ada masalah kita nak tukar macam tu. Tukar ni maksudnya kita buat akad baru lah, dan membatalkan ataupun nak cancel lah, betul-betul nak refund, kan. Nak tutup ganti rugi, kita nak ambil balik duit, serahkan balik barang tersebut pun tak ada masalah. So ini syariah sebenarnya. Apabila syariah buat khiyar ini, dia memberi peluang kepada pembeli, terutama dalam talian ini, hak-hak untuk pembeli itu utamanya daripada ditipu, daripada kesilapan-kesilapan penjual, kerana berlaku transaksi secara jauh, secara tempat yang berbeza. Ini membuktikan bahawa syariah ini memang menjaga hak-hak dalam apa jua keadaan, dalam apa jua bentuk jual beli, kan. Emas, walaupun pada asalnya kita tengok nak mustahil untuk serahan fizikal berlaku, tapi dengan perkembangan teknologi kita masih lagi boleh buat jual beli emas dalam talian, tetapi dengan tata cara yang saya kemukakan tadi, kan. Masih lagi boleh buat, walaupun orang dulu kata tak boleh buat dalam talian, nanti bila nak serahkan, boleh serahkan, serah saja kepada wakil, selesai masalah.
ataupun buat qadah hukmi kalau kita ada sistem yang lengkap macam bank tu, kan. Yang keduanya, boleh berlaku khiyar sekiranya barang-barang itu bukan emas, ataupun khiyar aib ini emas pun boleh buat khiyar aib, kan. Khiyar aib emas boleh buat, kan. Khiyar syarat je emas yang tak boleh buat tadi. Khiyar aib sebab berlaku aib pada barangan. So syariah membenarkan kita tukar, kita batalkan akad, kan. Saya rasa setakat itu saja penjelasan saya. Saya harap boleh difahami dan boleh dihadam lah, walaupun perbincangannya saya rasa agak tinggi juga. Kita bincang tentang khilaf-khilaf para fuqaha. Saya harap boleh difahami lah, dan saya buka kepada soal sejawab lah kalau ada. Jadi alhamdulillah, sekian dulu apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Ahmad Sifan bin Cik Abdullah pada pagi ini, berangkumi 3 tajuk. Yang pertama, garis panduan khiyar bagi transaksi dalam talian online. Yang kedua, kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian. Yang ketiga, hukum pertukaran barang kemas daripada emas. Jadi bagi para peserta seminar pada pagi ini, kami buka laluan untuk soal jawab lah. Kita cuma ada masa insyaAllah 15 minit saja. Tolong buat soalan dalam bentuk poin insyaAllah. Jadi saya akan bagi mic kepada sesiapa yang angkat tangan insyaAllah. Okay, buka soalan. Jadi boleh soal merangkumi 3 tajuk. Yang mana satu boleh pilih insyaAllah. Ada siapa nak soal? Saya nak bagi mic. Ada soalan? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada 2 soalan mengenai khiyar online. Sekiranya ada satu jenama pakaian ni menjual kotak misteri, di dalamnya ada 4 seluar yang pelbagai warna random, dan pembeli dia memakluminya tanpa membolehkan pembeli memilih warnanya, adakah dibolehkan penjual untuk menjualnya dan pembeli membelinya? Ustaz faham ke? Secara online. Tak yang sekiranya ada penjual, dia menjual satu kotak secara random dan seluar secara random, dia tak ada warna yang boleh dipilih oleh pembeli tersebut. Jadi adakah dikira pembeli tersebut dibolehkan membelinya dan penjual pun boleh menjual kotak random tersebut? Kotak itu ada baju lah dalam tu. Ada seluar yang pelbagai warna tapi pembeli tak boleh warna tersebut, dan dia dalam biasanya jualan macam tu boleh berlaku dalam jual beli yang kita panggil jual beli borong, kan. Kadang-kadang kilang ataupun kedai ataupun dia jual secara borong, iaitu secara kita tidak boleh pilih package. Jadi apabila kita sudah buat pilihan untuk membeli secara package yang tak boleh dipilih, maksudnya kita dah bersetuju pada awalnya dengan apa saja color yang ada dalam tersebut. Bila kita setuju untuk beli, kita sudah setuju dengan apa saja color yang ada di dalam jualan tersebut. So kita tidak ada hak untuk memilih, sebab kita dah setuju daripada awal untuk beli. Kalau kita rasa kita tak setuju dengan color-color, kita nak color merah saja ke, color purple saja ke, ataupun kita nak color merah banyak ke, kita tak payah belilah. Sebab penjual dah bagi tahu awal, kotak ini dalamnya ada color random, kan? Color random tak boleh pilih. Jadi kita dah setuju dengan cara macam tu, maksudnya kita dah bersetuju dengan jual beli, jadi tidak ada khiyar lah. Kalau kita tengok banyak color pink rupanya, dia dah bagi tahu color adalah random. Banyak penjual beli online pun banyak, kadang-kadang dia kata color adalah random. So kalau kita tengok je color random, pilihan tu random, dipilih secara rawat dalam kotak itu tanpa membagi tahu color apa, maksudnya kita setuju je color apa saja pun kita nak terima, kita dah setuju daripada awal, tidak ada lagi khiyar, dan kita tak anggap dia sebagai khiyar aib lah, tidak anggap sebagai aib, dan tidak ada unsur-unsur perbezaan spesifikasi. Okey, terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Jadi siapa lagi insyaAllah? Amai Puan boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam orang nak beli rumah kan, sekarang ni kadang dia suruh deposit dulu untuk rumah tersebut, dan sekiranya tak jadi beli, urus sekarang macam tu kan, dan kira burn dah kan, deposit tak dapat semula. Kalau tuan yang deposit tadi tak jadi beli rumah, macam mana tu? Dia kira riba kan? Berkenaan dengan deposit itu ataupun kita panggil sebagai duit pendahulu, dia panggil dalam syariah dia panggil urbun, dalam bahasa syaraknya fiqh dia panggil urbun. Urbun ni kita bayar sebagai kita bayar sikit, dan kalau jadi kita top up lah daripada sikit duit itu tersebut kan. Ataupun kadang-kadang kita namanya sebagai hamish jiddiyah, iaitu barangan bayar untuk komitmen untuk kita beli, ya kan. Kita dah janji, dia beza urbun dan hamish jiddiyah. Urbun dikira sebagai sebahagian daripada harga. Contohnya kita nak beli rumah ataupun kereta ke, kita bayar dulu duit sikit, 1,000, dan 1,000 itu kalau jadi duit barang ditolak dengan 1,000 yang duit kita bayar awal. Itu namanya urbun. Urbun fuqaha berbeza pendapat. Ulama dulu-dulu kata kebanyakannya haram, majoriti mazhab kan. Asy-Syaukani kata dia haram sebab gharar lah, dia tak riba, dia gharar. Tapi ulama moden dia ambil pandangan mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad kata tak ada masalah sekiranya dia tidak menzalimi mana-mana pihak. Jadi kena tengok pula adakah kalau dalam kes rumah tadi tu, adakah dia menzalimi mana-mana pihak kalau dia batalkan. Kalau dia menzalimi pembeli, sudah tentulah tak boleh, dia tak boleh ambil. Tapi katalah dia dah letak syarat kan. Contohnya kita bayar sikit deposit booking ke kan. Dia bukan deposit, dia booking kan. Kalau loan tak lulus, dia akan bagi 100% duit tersebut. Kan. Maka kalau semata-mata kita sekadar nak mungkir janji kita, so dia ambil lah duit tersebut sebab kita nak mungkir janji. Dari sudut syaraknya, penjual tak boleh ambil lebih daripada kalau dia ada kos kerugian. Kan. Dia tak boleh ambil semua. Kalau dia ada kos kerugian dengan sebab janji kita tu, dia ada buat seorang lawyer ke, dia buat apa-apa ke, kos-kos itu dia boleh ambil daripada duit tersebut. Kalau dia tidak ada sebarang kerugian, para ulama memberi kata dia kena bahagi, kalau tak sepenuh pun sebahagian daripada wang tersebut lah. Dia bergantung kepada tahap kerugian. Kes seterusnya, apapun untuk kes rumah ni kena rujuk kepada peraturan-peraturan dalam jual beli lah. Sebenarnya kalau kita tak puas hati, kita boleh bawa kepada bawa kepada tribunal. Tak ada masalah, benda ni dia akan refund je. Sekiranya ni ada soalan, sekiranya kita menggadaikan emas di kedai emas, jika kita melanjutkan tempoh mengambil semula emas dan dikenakan upah simpan yang lebih, adakah upah simpan barang emas gadaian dikira sebagai riba? Kalau gadai di kedai emas, gadai di kedai emas, memang dia boleh ambil upah simpan. Memang dia boleh ambil upah simpan, upah tolong simpan. Jadi kalau makin lama makin kita simpan, dia boleh charge lah ikut hari tu kan. Katalah dia kata charge ni 20 sen sehari, ya kan. Jadi kalau kita lama nak ambil, contohnya kita nak ambil dalam masa, sepatut janji sebulan, 2 bulan, jadi kira darab lah dengan beberapa hari tu. Sebab kita dah janji nak bayar kos upah kepada penjual tadi. Jadi upah simpan tu dia boleh dikira berdasarkan hari lah, kan. Sebab kita dah janji nak simpan dengan upah, kan. Cuma kes upah simpan ni ada fatwa baru dalam bank negara lah, cuma dia terpakai dalam konteks bank sahaja. Panjanglah ceritanya pula. Wallahu alam. Ada soalan lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya nak tanya sikit berkenaan dengan emas juga. Macam mana kalau sekiranya kita beli emas secara bulan, tetapi peniaga tu dia kata kita letakkan harga mati terus, bermaksud nanti 2-3 bulan lagi kemungkinan harga emas dia akan naik, dia akan menurun juga. Jadi peniaga tu dia kata okey, saya stick terus harga tu, kalau jadi apa-apa kita akan ikut harga tu saja. Kunci harga lah, kunci harga. Kunci harga tu.
Jadi boleh tak macam saya Duit dah bayar duit. Ha? Duit dah bayar. Belum lagi. Cuma dia buat perjanjian dengan kita dan dia kata kena bayar setiap bulan macam tu. Sampai ke ni lah, macam dia bagi syarat dalam 10 bulan, 5 bulan macam tu lah. Kemudian selepas 5 bulan baru rumah tu dapat kepada kita. Itu isu jual beli emas secara asuran lah kan. Kita tak ada lagi fatwa tentang itu kan. Kita tak ada fatwa, nanti mungkin kita boleh masuk fatwa kan. Tetapi ada sebahagian orang dah buat lah beberapa bentuk jual beli macam tu kan. Sebenarnya pada asasnya, saya beritahu, pada asasnya kita tak boleh jual beli macam tu. Kecuali nak buat, kalau duit bayar asuran tu kita anggap duit yang kita bayar itu bukan lagi sebahagian daripada duit belian. Duit yang kita bayar bulan-bulan itu bukan duit belian tu. Itu duit, cuma duit yuran ataupun duit komitmen kita untuk nak buat janji. Katalah kita janji nak beli 10 bulan akan datang. So kita bayar kat dia bulan-bulan itu bukan duit jualan lagi, bukan duit belian. Akad tak buat lagi. Bayar sekadar untuk komitmen kita nak tunjuk bahawa memang kita komit untuk membeli pada bulan 10 bulan akan datang. Sebab janji ni semua boleh janji, tiba-tiba tak nak bayar, tiba-tiba tak nak beli. Kesianlah penjual dah simpan mah dekat kita kan. Dia dah lock dengan kilangnya mahnya berapa kilo untuk kita. Tiba-tiba kita tak jadi, kesianlah dia. Jadi kita boleh bagi duit bulan-bulan sebagai komitmen. Bila akad berlaku setelah cukup je 10 bulan. Setelah cukup je 10 bulan. Dan duit tadi tu yang kita bayar setiap bulan tu dianggap sebagai wang belian. Tapi sekiranya tak cukup 10 bulan, kita nak cancel. Kita masih lagi berhak untuk ambil balik duit tadi. Sebab duit tadi bukan lagi duit bayaran. Duit kita cuma komitmen. Cuma bila dah kita buat komitmen, dah penjual pun dah buat komitmen untuk jual 10 bulan akan datang, setelah itu penjual akan ada kos yang kerugian dia akibat daripada kita janji ni. Mungkin penjual dah lock dah mah untuk kita harga, kan? So dia akan ada terlibat dengan beberapa risiko kerugian lah. So, kalau dia ada rugi, dia boleh ambil sikit daripada wang yang kita tadi. Kalau dia tak rugi, dia tak boleh ambil. Dia kena boleh ambil setakat yang dia rugi sahaja. Akad bila buat, pada bila cukup duit. So bila cukup duit kita bayar lah, kan? Cuma dia timbul isu takut berlaku sebagai kutu lah. Kita takut berlaku sebagai kutu. Kutu ni diharamkan oleh undang-undang. Dia ambil deposit, ambil duit awal tu, barang tak bagi lagi, kan? Kalau jual beli ansuran, bayar duit dah dapat barang kan. Kita beli barang motosikal ke ansuran ke, duit bayar bulan-bulan, motosikal dah dapat, kan? Jadi basically jual beli tak berlaku sehinggalah duit itu cukup. Jadi kalau jual beli ansuran, jual beli dah berlaku awal, sebab itu kita dapat barang awal tu, kan? Tapi emas ni sebab apa kita tak dapat barang? Sebab jual beli tak berlaku lagi. Jadi sahlah jual beli tersebut dan patut syariah. Isu harga tu kita nak letak berapa tu, nak pakai harga sekarang ke harga bila-bila, tak ada masalah. Katalah 10 bulan akan datang, tapi nak guna harga 10 bulan lepas, harga sekarang lah, tak ada masalah. Mungkin harga pasaran pada masa itu lebih mahal, atau mungkin pada masa itu lebih murah. Kita dah janji nak buat macam mana, beli je lah dengan harga yang kita janji, kan? Okay, wallahu alam. Ya, saya sendiri pun ada soalan peribadi untuk tujukan kepada doktor. Jadi doktor, yang saya tengok kawan-kawan ramai lah kan, yang buat jual beli emas kutu ni. Sebab grup dia banyak dan saya tengok income dia memang hebat lah. Apa pandangan Ustaz berkenaan hukum jual beli emas dengan kutu dan nasihat Ustaz untuk mereka yang terlibat ni? Berkenaan dengan kutu ni, dia ada banyak bentuk kutu kan. Ada kutu barang perhiasan, ada kutu emas ribawi tadi yang kita sebut tadi tu, kan. Kalau emas ribawi itu kena hati-hati sikit lah. Bila dia melibatkan ribawi itu, dia akan jadi cerita yang panjang, kan. Tapi kalau emas perhiasan, kutu ni, apa maksud kutu? Kutu ni kita dipanggil saling memberi pinjam, kan. Kita bagi pinjam kepada orang yang nombor 1 dulu duit, kan. Dah kita nombor 10, kita tiap-tiap bulan kita bagi pinjam kat orang nombor 2 pula, orang nombor 3, kan, orang nombor 4. Akhirnya pada akhir
giliran kita orang bayarlah hutang-hutang yang kita bagi pinjam itu. So dia saling memberi pinjam di antara geng-geng itu. Jadi dia buat giliran lah. Itu salah satu bentuk kutu. Ada juga kutu yang tak ada giliran. Bayar duit cukup, penjual akan bagi emas yang kita cerita tadi tu. Kalau kutu tu dianjurkan oleh kedai, kan, secara umumnya kedai-kedai perniagaan dia tidak boleh anjur kutu kalau dia penjual. Kalau dia penjual, kalau dia kedai, dia tak boleh buat kutu sebab kita ada akta perniagaan kutu yang mana mengharamkan kutu daripada dibuat di Malaysia. So kena hati-hatilah nak buat kutu, tak boleh, kan. Terutama penjual. Boleh didakwa tu dia buat akta perniagaan kutu, kan. Tapi kalau kutu tu adik-beradik tak ada masalah, kan. Tapi kalau kutu tu yang grup yang kita tak kenal pun, cuma mak kutu, pak kutu je yang kenal, kan. Kita tak kenal yang nombor 1, tak kenal nombor 2, kan. Tak kenal. Itu ulama tak membenarkan sebab ada unsur gharar di situ, takut-takut lari lah, cabut lari, ya kan. Itu memang dibagi tahu oleh fuqaha memang tak boleh, kan. Sebab hutang di situ kita tak clear siapa yang berhutang, bila masa dia kena bayar takut dia lari, kan. So kalau nak buat kutu, saya rasa buat dengan kawan-kawan sepejabat okey. Kalau nak buat dengan kawan-kawan kawan-kawan adik-beradik pun okey. Tapi kalau buat grup yang tak kenal dalam Facebook, lebih baik elakkan sebab dia boleh membawa kepada isu gharar yang telah dilarang oleh ulama sejak zaman dulu lagi, kan. Zaman sekarang pun banyak kes penipuan kutu pun. Silap-silap pak kutu, mak kutu pun lari, kan. Kita tak tahu sebab kita pun tak kenal. Jadi isu bahaya. Cuma dalam bab konteks emas ini, dia emas yang kita dapat itu mungkin harganya berbezalah sikit, kan. Masa kita dapat mungkin waktu emas mahal mungkin sikit kita dapat, kan. Waktu emas murah mungkin orang tu dapat banyak. So dia akan berbezalah ikut pasaran. Ikut pasaran dan giliran masing-masing. Sebab kutu ni bila kita simpan, duit itu dalam bentuk duit. Dia bukan dalam bentuk emas, Yang kita akan dapat itu adalah emas. Tapi kalau kutu itu dibuat dalam bentuk emas pelaburan. Emas pelaburan ni tak boleh sebab apa? Sebab kita takut kita bayar itu lalu dijanjikan emas pada masa akan datang, kita takut dia melibatkan hukum ribawi lah tadi. Tapi kalau kita simpan duit, kita buat akad selepas duit cukup, maka tak ada masalah, kan. Selepas duit cukup kita buat akad. Okey, ni saya beli guna duit 10,000 ni, kan. 10,000 ni hasil kutu, belilah pada waktu itu, tengok harga berapa, dia pun jual lah. Tak ada masalah. Tapi berlaku masalah kutu ni bukan sebab riba sangat, kadang-kadang kita takut sebab berlaku gharar, ketidakpastian ahli-ahli yang ada. So kena ikut, pertamanya kena ikut undang-undang. Kedai-kedai, syarikat perniagaan tidak boleh anjurkan kutu, kan. Dan yang keduanya, kalau ahli grup kutu kenalah saling kenal mengenal antara satu sama lain. Wallahu alam. InsyaAllah satu soalan lagi, insyaAllah. Siapa? Boleh angkat tangan? Assalamualaikum. Kat sini saya ada 2 soalan. Yang pertama, macam mana dengan pajak gadai Cina dengan pajak gadai Islam? Apa perbezaan dia? Adakah kita boleh buat pajak gadai bangkaman kita di pajak gadai Cina? Kedua, situasi sama juga, beli emas yang melalui ansuran, contoh 10 bulan, 6 bulan semua bagai. Tapi tarikh terakhir untuk mengambil barang, kita mengira harga emas pada kadar semasa. Apa hukum Ustaz? Terima kasih. Emas tu dapat bila emas tu? Selepas cukup duit? Lepas cukup duit, tapi ikut pada harga emas semasa pada bulan tersebut lah. Harga emas yang terakhir lah. Pembayaran yang terakhir tu. Okey. Untuk yang pertama tadi tu, isunya pajak gadai lah. Pajak gadai di kedai Cina ke mana-mana pajak gadai yang bukan ar-rahnu itu haram lah sebab dia ada unsur riba. Haramnya riba ni, dia kadang-kadang kontrak je, kita tengok kontrak je berbeza, kan. Nampak macam bayar lebih kurang sama, tapi kontrak berbeza menyebabkan haram lah, kan. Ayam yang sama, satu kena sembelih, baca bismillah, satu lagi kedai Cina tak sembelih. Ayam sama, kan. Mana lagi sedap? Kadang-kadang Cina masak lagi sedap, tak tahu, kan. Tapi haram, kan, haram. So di kedai Cina akad dia akad apa? Akad pinjam. Kita pinjam duit dengan dia,
dan kena bayar lebih. Emas tersebut cuma dicagarkan sahaja sebagai satu cagaran, takut-takut kita tak bayar hutang. Kan? Jadi dia tak buat akad yang betul lah. Di pajak gadai ar-rahnu dia berbeza. Kita tak pinjam, kita pinjam juga, tapi pinjam itu pinjaman yang berlaku dengan bayaran yang sama. Dengan bayaran yang sama. Cuma oleh kerana kita menyimpan emas di tempat dia, maka kita wajiblah bayar upah simpan yang dia tetapkan. Kan? So upah simpan dengan akad pinjam itu akad yang berbeza. Dia ada dua akad. Satu akad pinjam dengan bayaran yang sama. Satu lagi akad upah simpan. Kan? Dia dua akad yang berbeza dan akad tersebut tidaklah saling berkait antara satu sama lain. Ini akad simpan dan ini akad pinjam. Pinjam itu kalau bayar pinjam RM10,000 bayar RM10,000 lah. Kan? Cuma oleh kerana kita simpan emas dengan dia, dia boleh charge kepada kita kos simpanan. Jadi akad tu berbeza. Itu cuma ar-rahnu sekarang ni dia bergerak ke arah yang lebih moden, menggunakan akad yang lain, akad yang dipanggil akad tawarruk. Akad tawarruk ni dia melibatkan jual beli komoditi lain, kan? Setengah-setengah ar-rahnu, terutama ar-rahnu di bank-bank. Ar-rahnu di bank-bank ini dia bank negara keluarkan satu fatwa yang mengatakan kena tukar kepada akad yang baru yang lebih selamat. Contohnya dia guna kaedah tawarruk. Tawarruk ni dia tak melibatkan emas dah, dia jual beli komoditi. Bank membeli komoditi bagi pihak bank membeli komoditi kemudian jual kepada kita, kan? Lepas itu kita lantik bank jual komoditi balik kepada pihak ketiga, kan? Orang lain lah, pada broker-broker yang nak beli. Jadi kita sign surat, bank tolong jual balik, kan? Mula-mula kita pergi kat kedai dia tu, kita beli dulu, kan? Kita beli dulu komoditi, kelapa sawit ke apa. Lepas tu kita minta sign surat, bank tolong jual bagi pihak aku, kan? Bank pun jual bagi pihak kita komoditi tersebut kepada broker yang nak pakai. Kemudian duit tersebut kita dapat lah, kan? Duit tersebut kita dapat. Dan kita bayar kat bank tu, bayar hasil belian kita, belian komoditi tadi. So emas tu kat mana? Emas tu kita cagar lah untuk hasil jualan komoditi, hasil belian komoditi tadi tu kita kena cagar dengan emas. Itu kaedah bank lah. Namanya tawarruk, panjang cerita dia, kan? Tapi setakat ini yang ar-rahnu buat masih lagi, pusat-pusat ar-rahnu dia masih lagi buat upah simpan lah. Itu soalan yang pertama. So jangan pergilah pajak gadai yang Cina, jangan pergi. Walaupun kita nampak hasil sama tapi tak serupa. Akadnya berbeza dan telah disyariatkan pun berbeza. Yang keduanya berkenaan dengan macam tadi tu, kita bayar sikit-sikit. Macam saya katakan tadi, bayar sikit-sikit tu boleh. Kita bayar tu sebagai yuran komitmen ataupun bayar tolong simpan duit bagi pihak kita pun boleh, ya kan? Kalau kita kenal kawan kita itu kedai-kedai penjual, kita minta dia tolong simpan duit dulu. Cukup tarikh kita nak beli, kita tengoklah harga berapa. Kalau harga naik, kita kena tambah sikit, kan? Tak ada masalah. Sebab akad berlaku sewaktu duit cukup, kan? Yang tak bolehnya kita buat akad daripada awal, kan? Macam mana kita nak bezakan? Kalau kita bayar sikit-sikit, akad tak beli lagi, akad belum buat, duit kita boleh ambil balik, kan? Berduit kita boleh ambil balik. Tapi kalau kita buat akad awal, bayar duit sikit-sikit, duit dah tak boleh ambil, tak boleh cancel lah jual beli tu, kan? Tak boleh cancel langsung, tak boleh cancel sebab jual beli dah berlaku. So basically jual beli kita boleh buat, tapi dengan syarat jual beli kena berlaku hujung sana lepas harga tu, barulah buat jual beli. Dan sebelum jual beli berlaku, kita masih lagi boleh dapatkan baliklah duit kita tu, kan? Mungkin penjual ada sikit kerugian dengan sebab kita janji nak beli tu, dia boleh ambil sedikit sebanyak yang dia rugi. Dia tak boleh ambil untung, dia tak boleh ambil, itu duit kita. Sebab kita ada hak untuk batalkan jual beli. Bukan batalkan, sebab kita masih lagi belum jual beli, kan? Kita ada hak untuk ambil duit yang kita berikan kepada dia sikit demi sedikit itu. Saya harap jelas, wallahualam. Jadi alhamdulillah, demikian tadi pembentangan dan penjelasan bagi sesi yang pertama yang telah disampaikan oleh yang berbahagia sahibul fadilah Dr. Ahmad Sufyan binti Abdullah, ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Mudah-mudahan kita semua mendapat kefahaman yang lebih mendalam tentang tajuk-tajuk yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Majlis dengan ini merakamkan ucapan syukran jazakallahu khairan katsira dan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia sahibul fadilah
Dr. Ahmad Sofyan bin Cik Abdullah di atas kesediaan beliau memberikan penerangan bagi sesi yang pertama sebentar tadi. Jadi majlis kita ini akan diteruskan lagi insya-Allah untuk sesi yang kedua yang juga dirangkumi dengan 3 tajuk, iaitu tajuk yang pertama berkenaan dengan hukum keterlibatan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim. Tajuk yang kedua, hukum penggunaan objek yang berbentuk salib atau apa-apa lambang agama lain. Tajuk yang ketiga, fatwa pertandingan dan luang pertandingan. Tajuk ini akan disampaikan oleh Sahibus Samahah, Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Jadi kita rehat sebentar lah. Tepat pukul 11 lagi kita mula insya-Allah.